أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan tafsir maudu'i, dan kita sedang bincangkan berkenaan pendahuluan surah Al-Baqarah. Dan kita dalam bahagian yang terakhir itu berkenaan dengan kemunasabahan di antara surah Al-Baqarah, iaitu sama ada pertama nama dia, munasabah dengan nama Al-Baqarah, kemudian kedudukan kandungan dia, awal dan akhir dia, kemudian kedudukan di antara surah ini dengan dengan sebelumnya. Dan sekarang kita tengah bincangkan adalah berkaitan tajuk masalah dia dengan surah Al-Fatihah. Dia dengan isi kandungan surah Al-Baqarah dengan surah Al-Fatihah. Baik, dan kita ambil itu sampai nombor yang ke 4 5. Tak ingat. 5 sampai 5. Kita sampai iyyaka na'budu, sampai iyyaka na'budu saja Betul kan? Tak ingat? Ya, minggu lepas. Ya, okey, tak apa. Siapa datang minggu lepas? Okey, itulah 38 awal sangat tu. Uju tak lupa dah. Jauh sangat tu. Ini yelah, betul lah. 4 atau 5 patah balik. Okey. 5 lah last sekali. Last sekali 5 last sekali. Baik. Lah kita dah ambil Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu kita dah ambil dah. Kita ambil iyyaka nasta'in. Baik. Berkata pengarang buku kita, hafizahullah, yang mengarang buku ni ramai hafizahumullah, semoga Allah pelihara mereka. Keenam. Ambil sikit kelima. Iyyaka na'budu, itu hanya dikau kami sembah. Ia adalah satu rumusan merangkumi segala bentuk cabang syariat. Kita bincangkan itu, kita kata maksud dia lafaz ini ibadah. Ibadah adalah apa-apa yang dia adalah satu lafaz yang merangkumi segala apa perkara yang disukai oleh Allah Ta'ala untuk kita laksanakan dan diredai kita buat, itu dipanggil ibadah. Anything. Tak kira dalam kedudukan apa sekali. Cuma dalam konsep mungkin agama lain dia anggap ibadah itu dalam bentuk untuk penyembahan sahaja. Tak. Dan Islam, apa saja kita buat mematuhi ataupun bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dikira ibadah. Hatta kita kerja cek makan pun dikira ibadah. Kita kerja cek makan pun ibadah. Cuma dalam jadi sini dia kata apa? Ia adalah satu rumusan. Iyyaka na'budu itu adalah satu rumusan yang merangkumi segala bentuk cabang syariat, dan ia telah diperincikan dalam surah Al-Baqarah dengan sahabat perincian. Mana dalam surah Al-Fatihah lafaz pendek je. Itu apa? Iyyaka na'budu. Dizahirkan ibadah itu dalam surah Al-Baqarah dengan sahabat perincian. Dia nyatakan dalam surah Al-Baqarah ni, dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Dan surah Al-Baqarah dinyatakan di dalamnya tajuk bersuci, tajuk haid, solat, penghadapan, mana mengarah ke mana dalam solat, kebersihan tempat solat atau itu jemaah, solat khauf, solat jamak, hari raya, zakat dengan bentuk-bentuknya, tanaman dan logam, iktikaf, puasa, bentuk-bentuk kebaikan, haji, umrah, jualan, sewaan, perwarisan, wasiat, tinggalan, nikah, mahar, cerai, khuluk, rujuk, ilak. Ilak ni kalau orang tu dia sumpah untuk tak nak sentuh bini dia dan sebagainya, panggil ilak. Iddah, tempoh untuk seorang wanita berada dalam keadaan tertentu, dia tak boleh untuk dia tak boleh untuk berkahwin lagi dengan orang lain selagi mana tak habis iddah. Penyusuan, nafkah, kisos, diat ni adalah bayaran denda pada orang yang kalau dia bunuh orang, maka dia kena bayar berapa banyak dan sebagainya. Diat disebut dalam surah Al-Baqarah. Memerangi pelampau, riddah, minuman,
jihad, makanan, sembelihan, sumpah, nazar, pengadilan, penyaksian dan pembebasan. Mana itu kalau kita disebut perkara-perkara berkenaan, habis start juzuk kedua juzuk pertama tak bincang sangat. Saya belajar surah Al-Baqarah dan juzuk yang kedua start daripada ayat 168 ke atas. Di situ mula start dibincangkan, dibahaskan berkenaan dengan tajuk tu. Sebelum dari itu, masa kita bincangkan itu kan, konteks surah Al-Baqarah, juzuk pertama dia lebih membincangkan berkenaan dengan tajuk hidayah Al-Quran, kedudukan manusia tentang hidayah Al-Quran. Kemudian balik kepada tajuk khilafah di muka bumi. Kemudian masuk kepada berkenaan start daripada ayat yang ke-40 sampailah 168 adalah berkaitan dengan tajuk kenapa Bani Israel rakyat ditarik daripada mereka ni khilafah. Itu dibincangkan tentang Bani Israel dalam tu. Jika tidak, buat apa nak ceritakan kepada kita tentang Bani Israel? Kan tiba tengah bincang berkenaan dengan Adam, tiba lompat Bani Israel. Jadi para ulama menyatakan bahawa oleh kerana Adam ini adalah khalifah, anak cucu dia melayak untuk khilafah. Tetapi kalau anda kata mereka perangai macam mana Bani Israel buat, mereka berhadapan dengan para anbiya, berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW, berhadapan dengan Musa sendiri, dakwaan bahawa agama mereka macam-macam dan sebagainya. Kalau mereka perangai macam tu, dan orang tu perangai macam mana Bani Israel berperangai, maka mereka tak layak untuk khilafah. Itu yang dinyatakan dalam suatu juzuk pertama surah Al-Baqarah. Kita masuk perincian, kita nampak. Jadi dia kata dalam surah Al-Fatihah disebut iyyaka na'budu. Dalam surah Al-Baqarah diterangkan dengan detail. Itu perkaitan dia. Mana ibadah kita dapat lihat dengan jelas dalam surah ini. Baik, kita dah terangkan itu. Keenam, firman-Nya Ta'ala, iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, hanya di kau kami minta pertolongan. Ini ayat ni merangkumi terhadap ilmu akhlak. Merangkumi terhadap ilmu akhlak. Mana iyyaka nasta'in, isti'anah billah ni benda yang kita nampak sebenarnya. Kadang-kadang ada orang mungkin zahirkan kedudukan dia macam takut Tuhan, tapi mungkin kadang berpura-pura. Tapi dari kedalamannya manusia itu akan diketahui adakah dia benar-benar buat kerana Allah Ta'ala atau tidak. Macam tadi kita kata ibadah, ritual luaran, nampak. Dalaman manusia tak nampak. Macam kita belajar dalam Sahih Muslim bahawa tentang suara hati kita, para malaikat salin. Bila manusia tu teringin nak buat benda dan sebagainya, salin. Dan ikhlas atau tidak, Allah Ta'ala saja mengetahui. Lepas tadi kita bincangkan oleh dalam hadis Nabi dalam Sahih Muslim itu, kita belajar bahawa setiap kali mana seorang hamba tu inginkan buat satu perkara, Allah Ta'ala suruh malaikat salin satu. Ingin saja. Bila dia buat benda berkenaan, ditulis untuk dia 10 pahala seperti seumpama dengan tu, atau dan digandakan sampai 700. Bila dia berkeinginan untuk buat jahat, disuruh jangan tulis lagi apa-apa sehingga dia buat atau dia cakap benda berkenaan, barulah ditulis. Tapi maksudnya malaikat tahu berkenaan dengan suara hati dia. Cuma masalah ikhlas ke tidak, itu malaikat tak tahu. Jadi kita dah bincangkan. Jadi dalam masa isti'anah Allah Ta'ala ni, mengharapkan bantuan Allah Ta'ala, ini adalah tajuk besar. Mana kalau kita kata dalam Islam ni, bila kita terangkan berkenaan tauhid dulu, yang kita terangkan tauhid kan, kita Allah Ta'ala dalam mentauhidkan Allah Ta'ala ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Arti kata lain sini, kadang-kadang manusia salah faham. Dia kata dalam mengabdikan diri hanya pada Allah Ta'ala. Benda ni boleh dizahirkan kadang-kadang oleh siapa. Mana orang tu boleh zahirkan, dia pergi masjid, pergi sekian. Tapi kadang-kadang isti'anah kadang boleh bertukar. Contoh macam ada orang tu pergi masjid, Pak Lebay, imam dan sebagainya. Tapi bila nak tolong rumah dia dipertahankan, dilindungi oleh Allah Ta'ala, kadang-kadang dia tak pergi direct pada Allah Ta'ala. Kadang dia akan ada gantung benda lah, kan atas bidai pintu, letak ke apa, kuda laut kering, cik limau lelang dan sebagainya. Ni benda macam ni orang kat sini tak tahu cerita ni. Tahu tajuk limau lelang? Tak pernah dengar? Pernah tengok limau lelang? Limau lelang kan ada orang Melayu kita lagu anak TikTok baca sampai habis, mandi dalam kolam kan. Lepas tu sakit apa Tok Wi? Sakit sini tulang. Ubat apa Tok Wi? Limau lelang. Okey, dia tak ada. Okey. Memang betul. Okey, dia ni tak orang Melayu kita ada kepercayaan benda tu. Pernah tengok? Tak pernah tengok? Dia kena tunjuk juga masalahnya. Dia tak tunjuk, dia kan tak tahu bila jumpa. Okey, limau lelang. Limau lelang orang Melayu kita panggil lelang. Dia tak panggil lelang. Dia rupa dia macam ni. Bukan. Limau tu macam di sini kan. Ni kalau limau ni ada, kalau tuan-tuan ada kan, limau ni kerat. Bila kerat, dia segitiga. Dia punya rupa tu macam tu. Bila kita kerat macam tu rupa dia. Kalau
Macam okey, belimbing panjang, bila kerat jadi star. Okey, dia macam tu, bila kerat bukan, memang limau betul. Limau betul ni rupa dia, limau betul. Limau ni pokok ni biasa ditumbuh dekat kawasan paya. Jadi anda tak tinggal kat paya, anda tak jumpalah pokok ni. Okey, tapi orang Melayu kita dia ada masalah, dia pada power, power kan. Ialah pokok ni jarang nak tumbuh kat dalam kampung. Dapat macam tu. Memang jadi pelik lah macam ada power. Jadi contoh ni, bila perhatikan balik, dari segi masalah ibadah, orang tu mungkin akan hanya Allah aku sembah. Betul tak? Tapi bila time minta tolong, kebiasaannya nampak ada orang tu dia Allah Taala dia sembah, dia solat 5 waktu semalam. Tapi bila time katakanlah contoh macam suami tak balik rumah. Normally dia akan lari ke mana? Dia jumpa pemuka ustaz, suami saya tak balik rumah, ustaz pun bagi hari jampi, balik rumah simbah kat muka lelaki. Tapi tak balik-balik ustaz je nak simbah. Masalah. Faham tak? Dan konteks tadi, orang tu akan lupa dia punya link dengan Allah Ta'ala. Dia boleh mungkin sembah Allah. Daripada segi masalah solat, puasa dia buat, zakat dia buat, haji, solat sunat banyak baca Quran, malam Jumaat baca Yasin. Tetapi bila sampai pada masalah minta tolong, manusia ni akan putus. Dia tak jumpa jalan. Faham tak? Ni kata iyyaka nasta'in ni. Banyak pengarang buku kita dia kata apa? Dia adalah berkaitan dengan hubungan ilmu akhlak. Pada tingkat lain benda dalaman kita dengan Allah Ta'ala. Macam orang tu jaga akhlak dia sebenar-benarnya. Contoh macam dia jaga mulut dia jaga lidah, dia jaga mata dia. Bila dia rasa Allah Ta'ala perhatikan dia, itu dipanggil ilmu akhlak ataupun dipanggil isti'anah, ataupun rasa Allah Ta'ala tu hampir dengan dia sampai dia minta tolong hanya pada Allah Ta'ala. Dan dia takut hanya Allah Ta'ala. Bila dia rasakan apa-apa jadi, minta tolong Allah Ta'ala. Macam itulah kalau kita percaya sangat dengan polis kan. Kita kadang telefon kita ada dah SMS. Tekan je, polis sudah datang. Kita akan cepat, kita akan sentiasa ada kepercayaan kuat bahawa kalau orang kacau je, tekan je, orang akan datang. Dia akan rasa macam tu. Sekarang ni rasa dekat tadi, rasa percaya tadi adalah berkaitan benda dalaman hati kita, bukan benda fizikal. Jadi kalau seorang manusia tu dalam masalah saya kata tadi tauhid Allah Ta'ala, kadang-kadang dalam tajuk penyembahan dia akan sembah hanya Allah. Dia tak ada sembah berhala, tak ada pergi tokong dan sebagainya. Tapi bila time iyyaka nasta'in ini, banyak orang akan gagal. Itu sebab apa dua benda yang berlainan. Ibadah dan juga, sedangkan minta tolong Allah Ta'ala itu ibadah juga, berdoa itu ibadah. Tetapi penzahiran rasa berharap Allah Ta'ala tadi, itu benda bukan boleh kita reka-reka. Ia adalah benda yang akan berlaku bila kita betul-betul yang bergantung hanya pada Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ni pergantungan yang kuat pada Allah Ta'ala. Jadi kata apa? Dan telah dinyatakan dalam surah ini, surah Al-Baqarah ni, kalau kita lihat taubat bila kisah Adam AS. Kan Adam AS ketika mana dia tersilap, dia lari ke mana dulu? Mana dia lari pada Allah Ta'ala cepat. Dia bertaubat. Mana masa dia tahu Allah Ta'ala akan ampunkan dia. Mana rasa dalaman dia. Rasa dalaman dia cepat, kuat. Dia tak ada lari macam tempat lain, nyorok-nyorok ke dan sebagainya. Macam iblis kan. Contohnya macam hati dia jauh daripada Allah Ta'ala. Dalaman dia jauh. Tak sebab apa? Sebab bila dia dah buat maksiat tu, dia tak nak taubat langsung. Maksudnya Allah Ta'ala takkan berikan dia apa. Contohnya kita hanya relationship kita dengan Allah Ta'ala, kita akan minta ampun pada dia. Bila kita tahu dia tawab, dia maha beri taubat, kita akan balik pada dia juga walaupun kita dah salah. Bila kita tahu dia ni Rahim, Rahman, kita tahu sifat berkenaan, kita akan balik pada dia. Hatta ni rezeki, kita tahu dia Razzaq, kita minta rezeki pada dia. Tak adalah kita cari kain kelabu Kaabah. Tak, benda betul kan. Masyarakat kita ada travel agency jual, pergi ambil kain Kaabah buat jadi ibu duit. Tu payah cakap dengan teman-teman tak tahu cerita. Di sini kain Kaabah ni, dia orang beli, ada saiz-saiz dia. Kan kain Kaabah ni dekat ni. Ada orang buat tak sono, dia kerat sendiri, buat gunting. Sebab kenapa polis dia akan check kenapa gunting dia tahan. Bukan kain cucuk perut orang. Orang akan gunting, dia kata tawaf tu dia gunting. Itu harta wakaf, curi haram. Kan? Tapi lah ada orang ada private macam ni. Dia ambil duit tu macam ni, kain tu. Nampak? Dia nak rezeki. Dia tahu dia sepatutnya kita tahu Allah Ta'ala Razzaq. Kita dari kecil kita lahir dan sebagainya, Allah Ta'ala jadikan untuk kita benda yang menyebabkan kita hidup. Antara start daripada sel, kita sel kan, single cell tu, dah bercantum sperma dan ovum tu. Kan sel tu dia dapat makanan dan sebagainya daripada mak dia. Dia pakai tali pusat. Dia tali pusat hanya selepas hari ke 21, 20 lebih Kalau dia kata sebelum dia tu, dia akan makan yolk sac tu. Mana makanan dia cukup dekat dalam tu, sel jadi dengan betul. Allah Ta'ala yang aturkan. Makanan daripada mak dia makan. Bila time dia nak jadi tulang, kalsium dia sedut. Lepas tu mak dia kurang, jadi macam lemah tulang, gigi mula tanggal. Kenapa perempuan mengandung kurang kalsium? Sebab anak dia sedut. Kan, dia kurang sekali. Jadi aturan tadi bukan mak tu atur pula.
Ini bulan ni, anak kita perlukan tulang. Dia duduk diam. Tak ada buat kerja yang tu. Maksud dia, aturan siapa bagi razak sebenarnya? Allah. Lepas tu bila besar lahir tu kan, dalam keadaan kita ni helpless kan, terbaring macam tu, sakit perut, menangis, nak makan pun menangis. Tapi Allah tak menjadikan pada untuk kita hidup tu, dijadikan apa tau? Budak tadi siapa tengok mesti kesian, tak kira bangsa apa. Kemudian hati kita jadi ini. Kalau ikutkan logiknya ialah dia gigi tak ada, air lium dia leh kan. Kemudian kencing bersepah, berak bersepah, menangis je kerja dia. Kalau orang tua perangai macam tu kita tak nak. Bela. Siapa nak bela orang tua perangai macam tu? Nangis, lepas tu gigi tak ada kan. Botak kepala, sama je dengan macam budak macam anak kecil. Tapi tak siapa nak bela. Tapi baby tadi bersemua macam semua nak bela. Sebab apa? Ini cara Allah Ta'ala jadikan untuk dia ada penjaga. Mana maksud dia kalau kita perhatikan balik dari kecil Allah Ta'ala jaga. Dah besar kita masih Allah Ta'ala jaga lagi. Cuma kita perasan, kita ingat macam saya dapat kerja ni sebab ni lah, saya pandai sebagainya. Lupa pula. Sebenarnya kita belajar. Kita nak pergi belajar satu ilmu. Contoh macam ambil sijil dan sebagainya. Anda nak pergi belajar tadi ada kaitan dengan siapa mak bapak anda. Kalau mak bapak anda petani yang tak ada duit nak bayar berkenaan, anda tak boleh pergi tuition, tak boleh sekian. Kemudian mak bapak anda punya vision macam mana? Kalau bapak anda kata macam tak payahlah belajar tinggi-tinggi, nanti kan ambil alih je sawah abah. My field kan, paddy field tu awak ambil alih je. Macam seorang kawan saya ingat dulu, bapak dia niaga kedai makan. Budak ni bagus dari segi pidato dia bagus, baik. Dia punya cara public speaking dia elok. Cuma satu benda, bila time dia nak balik ke Malaysia, bapak dia dah letak dah tempat dia dekat restoran. Memang betul, dia jadi jauh tu. Kita orang jadi macam kesian. Betul tak? Okey, jadi maksud dia tahu, dia tak boleh pergi jauh. Sebab bapak dia dah buat satu point, maknanya okey, lepas belajar abah hantar. Tapi lepas tu letak kat restoran. Tak adalah nak kena mengajar, tak boleh. Okay, limited. Okay, limitation tadi berlaku sebab apa? Bapak dia. Cuba dia bawa bapak lain. Nampak tak? Bapak dia lain, bapak dia encourage dia untuk belajar lagi. Tapi bapak dia macam tu, nampak tak? Maksud dia sekarang ni untuk dia dapat sijil tambah pengajian. Jadi ambil master ke PhD sebagainya, bergantung dengan kehidupan dia juga. Siapa nak tanggung dia sebagainya. So maksud dia kalau ada kata orang tu perhatikan balik, apa dia dapat sebenarnya bukan daripada diri sendiri. Allah telah aturkan, cuma perasan kadang-kadang. Lupa diri. Dapat kerja je, ini kepandaian saya. Tak. Kadang-kadang kita pandai, orang menyampah tengok kita. Tak pandai, dia kata, ini budak ni, kalau aku ambil dia kerja ni, lawan tokek ni. Dia tak ambil. Betul tak? Jadi kadang-kadang, ataupun kita menduga, hari tu ada orang lagi pandai dari kita, datang. Better than us. Qualification dan sebagainya. Mesti orang tu akan diambil, bukan kita, betul tak? Jawatan kosong satu je. So in the end, maksud dia, aturan untuk kita dapat rezeki Allah Ta'ala. Tapi kita faham dari segi pengertian, dari segi tindakan tidak. Sebab apa? Sebab kita nampak benda tu, kalau kita fikir balik kita nampak. Tanpa pemikiran semula, tanpa kita lihat pada arahan Allah Ta'ala untuk melihat benda-benda ni, kita akan terlupa dan kita ingat semua sekali yang kita dapat adalah hasil kerja kita. Itulah sekali kita lupa nak minta pada Allah Ta'ala. Kita rasa bila dah tua ni, kita dah berumur, rezeki kita dah atas diri kita, bukan dari Allah. So last sekali itu yang jadi kes, bila tak dapat, kita pun mesti cari apa sebab tak sampai. Dan in the end kita pergi jumpa bomoh atau ustaz atau sekian, atau tu tadi kainkan buka Kaabah kan, letak duit banyak dan tu duit negara-negara macam-macam lah, kemudian ikat. Jangan buat, saya bagi tahu macam mana buat. Okay, diikat, ada bacaan lah ketika ikat tu, kemudian letak dekat cash drawer. Nanti kononnya macam duit tu akan tarik masuk dalam. Ya, tapi biasa duit ringgit Malaysia je. Dia kata letak duit USA pasal kan. Dalam benda tu dia letak, dia kata duit shilling. Ni kita kata ibu duit dan sebagainya. Nampak tak benda-benda macam ni? Tangkal kan, gantungan-gantungan. Benda tu tadi dari segi masalah, orang tu pergi sembahyang masjid. Pergi sembahyang masjid, pergi sekian rajin di umrah kerap. Umrah berkali-kali. Umrah. Kan? Anak-anak biasa pergi umrah. Anak dia nak kahwin pergi umrah. Anak dia cerai, dia pergi umrah. Semua pergi umrah. Okay, anyway, baguslah dia kata duit dia banyak. Tapi perasan tak, kadang-kadang dalam isti'anah tadi dia akan hilang. Dia tahu, dia pergi doa sungguh-sungguh, balik-balik tak jadi apa benda. Jumpa Allah. Nampak tak? Jadi in the end, maksud dia, ibadah itu mungkin ada bentuknya, tapi isti'anah tidak ada. Sedangkan ibadah tadi akan membina untuk anda merasakan dekatnya Allah Ta'ala dengan anda. Macam tadi ada seorang tanya, dia kata habis tu dia kata pasal bila kita kata, saya katakan dia seorang manusia tu nak kena faham, bila dia sebenarnya kena latih diri dia merasakan takwa.
Mana in the end, ibadat anda buat, apa saja anda buat, puasa ke, datang kelas ke sebagainya, achievement yang paling tinggi anda akan cari bukannya jalan atas air, bukan jalan atas air, not walking on the water, kan? Bukan boleh terbang. Mana ini kita belajar, kita ibadat, kita solat, kita ni berapa tahun dah ni? Banyak kali dah buat, kan? Bertahun-tahun dah. Saya duduk kat Yayasan Taklim kat 6 tahun dah. 5 tahun, 6 tahun. Serius, lama dah. Okey, yang jumpa macam-macam orang ada jumpa. Yang datang konten kelas tak datang langsung dah. Segan datang balik pun ada. Kan macam-macam jenis ada. Yang datang balik waktu tak datang kelas pun ada. Kan dia lari. Kata boring lah ustaz ni je muka dia kan. Saya cakap dah kan, kita kata jangan datang tu kelas je. Banyak ustaz-ustaz lain ada. Datang macam-macam kelas ada. Okey, mari kita tahu kenapa. Okey. Kita belajar agama. Kita ibadat, kita solat, kita ni tak lama lagi datang Ramadan. Ni dengan Rajab. Antara Ramadan, ibadat harian, ibadat bulanan, ibadat tahunan dan sebagainya ada. Matlamat ujung dia sekali. Hujung matlamat tu apa benda? Adakah one day lepas kita ibadat satu hari kita jalan tahi? Itu ke maksud dia? Tak. Lepas tu ataupun pergi-pergi ke pegangan apa, kuali panas pegang macam tu. Tak panas. Tak melecur langsung. Adakah itu pengakhiran kita cari soalan? Kena tanya diri kita. Kadang-kadang orang pasal kerana tengok sangat cerita wali-wali 9 wali 9, wali Songo, wali sekian, dia dalam kepala dia nak ibadat sampai boleh jalan tahi. Para sahabat Nabi SAW lebih hebat daripada mana-mana wali 9, wali 10, wali 20 dan sebagainya. Pasal para sahabat Nabi SAW adalah orang yang tak pilih. Dan bahkan di kalangan mereka ni ada yang Nabi kata malaikat malu dengannya, seperti Uthman. Syaitan lari tengok muka dia, itu Umar. Abu Bakar yang akan dibuka pintu syurga semua sekali untuk dia. Mana apa? Pasal dia buat amal ibadat harian tu, semua dia buat. Tiap-tiap hari dia akan sedekah, solat sunat, puasa sunat. Dia buat benda tu dalam harian, bentuk harian. Sampai kan bila Nabi tanya, siapa buat sedekah ni? Dia angkat tangan. Semua dia angkat tangan. Ini ibadat, apa hubungan silaturahim dan sebagainya, dia angkat tangan. Lawat orang sakit, dia angkat tangan. Dia orang macam tu. Ali bin Abi Talib dan sebagainya. Semua para sahabat yang hebat-hebat tadi kan. Berapa ramai yang boleh jalan tahi? Ada masalah dia sekarang. Tak pening kepala ke kita? Kita pasal achievement tadi salah. Pasal achievement sebenar dalam anda beribadat adalah anda menjadi orang yang merasakan diri anda diperhatikan oleh Allah Ta'ala. So budak tanya dengan saya, macam mana rasa benda tu? Saya kata, anda kan kamu solat. Saya kata, itulah latihan dia. Seibadat, macam kita belajar, ibadat itu kita tak dapat faedah untuk masuk syurga. Pasal amal kita buat tak menjamin kita masuk syurga. Pasal amal kita nak buat pun Allah Ta'ala izinkan. Macam datang kelas hari ni, Allah Ta'ala izinkan hari ni tak sakit, hari tak hujan, tak rasa malas. Kalau dia kata tak menjadikan pagi tadi macam kan, lepas tu macam mendung, lepas tu kan, atau sakit perut dan sebagainya, tak datang kelas. Faham tak? Maksud dia untuk datang buat ibadat, buat kebaikan pun Allah Ta'ala yang bantu. So tak ada hak anda untuk berlagak sombong atau merasakan best kerana dapat datang kelas. Betul tak? Maksud Allah Ta'ala pula tak dapat faedah daripada anda buat benda-benda ni. Allah Ta'ala bukan bila anda makin datang kelas ramai-ramai, tiba-tiba Allah Ta'ala makin berkuasa. Tak, ini bukan dewa Greek. Dewa-dewa Greek je. Bila dalam dewa Greek, mitos dia, setiap dewa tadi akan makin kuat, makin wujud bila disembah. Bila ditinggalkan, dia akan hilang macam tu saja. Dia akan hilang, lebur, kan, mati. Bahkan kita kata dalam Islam, Allah Ta'ala bukan macam tu. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam hadis yang kita pernah bacakan dahulu, kita kata apa? Allah Ta'ala kata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, kalau makhluk awal kamu sampai makhluk akhir kamu. Hadis panjang, di ujung dia yang kita baca. Mana di awal tu Allah Ta'ala kata, wahai hamba-hambaku, kamu semua sesat, akulah beri hidayah, minta hidayah pada aku beri hidayah pada kamu. Wahai hamba-hambaku, kamu semua lapar, akulah beri makan. Di ujung tu hadis tu Allah Ta'ala kata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, kalau makhluk awal kamu sampai makhluk akhir kamu, the first creature among you until the last, wa insakum wa jinnakum, manusia kamu, jin kamu, everybody, semua sekali, ala atqa qalbi rajulin wahid minkum, berada pada tahap lelaki paling bertakwa di kalangan kamu. Mana semua hati macam Muhammad SAW. Semua kita ni. Allah Ta'ala kata apa? Ma zada dhalika fi mulki syai'a, itu tak menambah kerajaanku sedikit pun. Kerajaan aku tak bertambah pun dengan benda yang berlaku. Bukan makin disembah makin tak. Walau anna awwalakum wa akhirakum, kalau makhluk awal kamu sampai makhluk akhir kamu, wa insakum wa jinnakum, manusia kamu, jin kamu, ala afjari qalbi rajulin wahid minkum, berada pada tahap hati lelaki paling jahat. Semua macam Firaun atau semua macam Abu Lahab. Semua jahat. Kan? Allah Ta'ala kata apa? Ma naqasa min mulki syai'a. Ma naqasa zalika min mulki syai'a. Tidak mengurangkan itu kerajaanku sedikit pun. Kerajaan aku tak hilang pun. Macam tak disembah, bila kerajaan Allah Ta'ala hilang. Tak. Maksudnya ibadat tuan-tuan tak jadi untuk ke syurga. Kan, tak tentu lagi. Dan tidak pula jadi Allah Ta'ala ambil faedah. So matlamat asal dia apa?
Allah Ta'ala tak perlukan buat ibadat kita, tapi kenapa dia suruh kita buat? Sebab di situ duduknya latihan untuk ketakwaan. Saya kata budak-budak tu, saya kata, contoh dia semayang 5 waktu. Dia duduk diam, Allahu Akbar. Kan dilatih diri dia, rasa Allah Ta'ala perhatikan. 5 minit, tak bergerak, tak berganjak. Kucing lintas, tak layan. Kan? Macam, apa benda tu? Tak boleh layan kan? Kan? Kadang-kadang sampai kadang-kadang tu apa? Anak menangis. Aku khusyuk kan? Kan? Aku tengok. Cobaan kan? Macam cerita Piramli. Datang anak menangis, cobaan kan. Mana ada cobaan-cobaan? Semayang je lah. Kan percepatkan sikit pergerakan tu je. Pasal Nabi sendiri kalau ada kata berlaku apa, tangisan budak dalam masjid dan sebagainya, Nabi akan percepatkan salat. Lajukan solat. Mana maksud dia reaksi dengan dua tu ada, bukan tak ada langsung. Tak ada macam fana hilang. Kan tak ada dunia ni, hilang pekak buta bisu, tak nampak apa dekat dunia ni. Itu gila nama dia. Kan? Mana Nabi SAW macam tu, nampak para sahabat semayang pun bila Nabi datang, ada contoh Abdurrahman bin Auf dan satu keadaan ketika musafir, Nabi lewat datang, maka dia jadi imam. Dia memang guru Al-Quran, Nabi lantik. Jadi dia jadi imam. Bila dia nampak Rasulullah SAW, dia perasan Rasulullah datang, dia nak reverse. Nabi kata teruskan. Nabi isyarat suruh teruskan. Dia jadi imam. Nabi datang masbuk ke dalam solat berkenaan. Nabi datang belakang, semayang belakang. Anyway, dan kisah berkenaan, maksud dia diorang ada, maksudnya relationship dengan luar tu masih lagi tak putus. Bukan macam apa, fanak. Tahu orang belajar kita, macam solat dia jangan nampak apa, nampak Kaabah je. Ini kadang-kadang salah. Tapi anyway, dah khusyuk kan. Yang dilatih sebenarnya adalah ketakwaan. Anda rasa Allah Ta'ala perhatikan anda, supaya anda tidak lepas tu nanti, lepas solat nanti, boleh mengumpat lagi. Kan 5 minit Allah Ta'ala perhatikan. Lepas solat Allah Ta'ala perhatikan. Nak buat jahat sekarang, Zuhur kan nak jumpa balik. Lepas Zuhur nak buat lagi, Asar jumpa balik. Tak malu ke? Tak malu ke dengan Allah Ta'ala? Itu soalan kita kena tanya. Itu latihan saya kata. Contoh macam Ramadan, bila orang tu apa, dia beramal, puasa. Kan kalau dia kelentong pun, tak ada siapa tahu. Kan di rumah, dekat rumah, suami pergi kerja, anak pergi sekolah. Lepas tu makanan sahur pagi tadi ada lagi. Nampak sedap lah pula aku masak hari ni. dia rasa kan, kalau bukan maid dia masak sendiri, rasa sedap je. Kan macam buka rancangan pagi-pagi tu, ustazah mengajar, kalau dia ambil nasi dia makan, tak ada siapa tahu. Tapi pasal tak buat, puasa batal. Kenapa tak buat? Puasa batal. Soalan siapa tahu? Siapa nampak? Sebenarnya siapa nampak? Allah. Itu yang kita itu dilatihan sebenarnya. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala kata suruh kita bertakwa, ittaqullah. Tapi nak takwa tu tak tahu macam mana. So Allah Ta'ala bagi kita apa? Ibadat-ibadat macam zakat dan sebagainya. Kan kita suruh harta kita berkatil, mana orang tahu? Kan yang kat bank tu betul lah ada statement. Even income tax boleh cari kita. Kan banyak masuk dan sebagainya kan. Kalau dia kata yang kita simpan bawah katil, gold bar kita beli kan banyak-banyak, letak susun belakang bawah katil, ada siapa tahu? Tak ada. Tapi kita belajar berkenaan dengan masalah zakat. Dan Allah Ta'ala suruh kita tunaikan zakat. Dan harta zakat tadi akan menjadi bebanan ke atas kita kalau kita tak bayar zakat. Kalau benda tu emas dan perak, dileburkan, diseka kita nanti akhirat nanti. Kalau kambing dan lembu dan sebagainya, pijak kita dengan binatang-binatang tadi akhirat nanti. Mana Allah Ta'ala berkata, hadza ma kanastum li anfusikum. Ini kamu simpan untuk diri kamu. Fadhuku ma kuntum taknizun. Rasakan apa kamu dahulu simpan. Kan khazanah kan, simpan jadikan simpanan. Rasa balik. Jadi secara tak langsung orang tu apa tahu? Dia keluarkan zakat tadi sebab apa? Rasa kalau ikutkan tak ada siapa tahu kan. That's meaning kita bina takwa. Dan itu sebab dalam ayat ibadah ini, ibadah untuk takwa kan. Dalam ayat yang ke-21 surah Al-Baqarah, kita pernah bacakan ayat ini. Benar, dalam ayat berkenaan Allah nyatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu, sembahlah oleh kamu, rabbakumul ladzi khalaqakum, Tuhan kamu yang telah ciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan juga orang-orang sebelum kamu, la'allakum, moga-moga kamu dengan ibadah tadi apa? Tattaqun, kamu akan apa? Bertakwa. Mana pula 25, 26, 22. Okey, ni bawah ni. Ayat 21 nampak? Mana disuruh manusia disuruh apa? U'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Sembah Allah. Kemudian ujung ni apa? La'allakum. Tu dia. Mana kan iyyaka na'budu. Ujung dia apa? Iyyaka nasta'in. Bila orang tu rasa Allah Ta'ala perhatikan dia, sentiasa dia macam di bawah pengawasan Allah Ta'ala. Dia tahu Allah Ta'ala juga yang menjaga dia, beri rezeki pada dia, yang mengawasi dia adalah Tuhan yang sama
yang beri rezeki pada dia. Yang mengawasi dia adalah Tuhan yang sama, yang akan mengampunkan dosa dia. Yang mengawasi dia juga adalah Tuhan yang sama, yang akan berikan rezeki, keselamatan kepada dia. Dia akan minta pada Tuhan yang sama lah. Bila rasa tu ada. Tapi bila rasa tu tak ada, dia apa? Putuslah. Tu sebab kenapa kita rasa dalam ibadat ni tadi, sebenarnya itu matlamat asal dia. Pasal ini berkaitan dengan hati, bukan berkaitan dengan luaran. Fizikal orang boleh tipu. Kan tak takut pun rasa buat takut. Boleh. Kan tak nangis buat nangis. Boleh. Kan dia macam kita macam ataupun menangis kerana suasana. Macam environment kan. Bila pergi sembahyang qiyamul lail. Ramadan tu jadilah. Kan bila Pak Imam tu zikir munajat, ya Latif, ya Latif, dia tarik kan. Kita je Allah kan, orang pun nangis. Nangis. Kita betul. Nangis juga. Kau tak tahu lepas keluar tu selamba je pakai tak sunuk juga mengumpat lagi. Kan? Faham tak? Konsep dia sekarang maksud dia apa tahu? Pembinaan ibadah itu untuk takwa. Mana bila ada iyyaka na'budu, lepas tu kena ada iyyaka nasta'in tu, yang hasil iyyaka nasta'in tu sebenarnya hasil daripada ibadah yang berterusan. Anda rasa Allah tak nak perhatikan anda. Anda rasa Allah tak nak dekat dengan anda, mengawasi anda. Akhirnya apa jadi? Anda akan hanya minta pada dia. Anda tahu sifat-sifat dia, anda tahu semua sekali berkenaan dengan kehendak dia, maka lepas tu apa? Relationship tu akan mula berjalan. Tapi bila orang tu rasa sembah je Allah Ta'ala, tapi tak rasa ada benda yang dia kena cari. Apa benda patut lahir? Patut lahir daripada ibadah. Jadi apa? Rasa takwa. Bila kita tahan diri kita tengok dia pandang benda haram. Bukan sebab orang tengok, tapi sebab Allah Ta'ala yang tengok. Bila kita solat sunat, bukan sebab orang akan kira, tapi siapa yang kira? Allah yang kira. Pandang macam tu. Jadi every time kita buat benda bukan kerana manusia, tapi kerana Allah. Dan in the end akan menghasilkan, dia akan mula melahirkan kita ni menjadi orang yang bergantung kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia kata kita tak faham benda tu, ibadah kita buat dia kosong saja. Pasal kita duk ingat lepas ibadat ni achievement kita adalah jalan tahi. Tak selagi tak jalan tahi, selagi tu kita ingat tak sampai lagi. Tak. Dia pasal masalah Allah Ta'ala bukan mesti beri magic pada kita. Para sahabat Nabi SAW ramai, tapi tak ada semua ada magic ni. Ini terbang, bukan apa, super powers semua ada super powers. Yang ni boleh sekian, mana ada. Kan mereka lebih hebat daripada mana-mana wali kat dunia ni. Tetapi Allah Ta'ala jadikan apa? Sifat yang pertama ada pada mereka adalah ketakwaan. Tanda mereka sebenar adalah takwa. Pasal mereka ni orang yang bila nak buat apa, mereka ingatkan apa yang Rasulullah SAW ajarkan, apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Itu tajuk utama mereka. Hidup mereka berpandu kepada apa? Ibadah tadi kan kita kata apa? Kan arahan dalam Baqarah tu kan, ilak, talak, cerai, rujuk nikah dan sebagainya. Kan ibadah kita kata bentuk abundant dalam surah Al-Baqarah tu. Itu semua tu dilaksanakan oleh para sahabat dahulu dengan apa? Dengan ketakwaan, dengan rasa tak nak perhatikan kerana Allah. Kita ni kadang trend. Kan dulu kalau anda kata dulu, kalau trend zaman dulu, duit lebih pergi mana? Pergi Europe. Tapi sekarang ni trend zaman sekarang, kalau duit banyak kena pergi umrah. Dia jadi macam trend kan, trend. Duit banyak dah pergi umrah ke belum? Belum lagi. Bila kita rasa nanti orang kata apa? Orang kata apa kita jadikan masalah? Hatta kan separuh tu orang tu nak kaya pun dia kata apa? Kita kena kaya. Macam sekarang tuan-tuan dengar dia kata apa? Kita ni kena, umat Islam kena kaya, kena tunjukkan kekayaan supaya orang bukan Islam nampak bahawa kita kaya. Pernah dengar ayat ni? Biasa dia berjalan. Tapi kalau kita perhatikan balik, problem dia sekarang apa problem dia? Problem dia adalah dalam Islam, mana dia suruh kita beramal untuk riak? Hatta dengan orang kafir sendiri pun tak suruh kita riak. Kenapa kita solat? Supaya kita dah dilihat. Bukan. Lillah. Semua ibadat kita lillah. Kita tinggalkan benda haram lillah. Kita ajar orang solat lillah. Bukan sebab supaya orang kata, supaya orang tengok, supaya orang sekian. Sama ada idea yang tengok atau perhatikan tadi Muslim atau kafir. Hatta akhlak kita baik. Jangan cakap macam ni, nanti orang kafir kata orang kafir kata belantakkan. Yang penting apa? Allah. Pasal equivalent kita, nilai kita sebenar adalah ketakwaan. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Al-Hujurat. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami jadikan kamu daripada lelaki dan wanita. Dan lepas tu kami jadikan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kamu ni syu'ub, berbangsa-bangsa, berpuak-puak, kabilah-kabilah berlainan. Matlamat dia supaya kamu mulia atas sesama lain. Tak. Lita'arafu, kamu saling kena mengenal. Ujung tu, inna akramakum, sesungguhnya orang paling mulia di kalangan kamu indallah, di sisi Allah Ta'ala, siapa? Aqwakum, aghnakum, duit paling banyak kan? Aqwakum, orang paling kuat. Ajmalukum, orang paling cantik ke apa? Atqakum, orang paling bertakwa.
So level kita paling tinggi takwa, bukan benda lain. Kalau orang tu ibadat, dia tidak takut Allah Ta'ala lagi, masih lagi mata tengok benda haram, masih lagi telinga tak nak tahan, tak rasa Allah Ta'ala berat, tak malu dengan Allah Ta'ala, dan ada masalah. Dia kena masalah, dia kena perhatikan apa hal aku jadi macam ni. Pasal dia tak boleh, dia kena faham bahawa every time dia buat tinggal benda haram, buat benda yang kebaikan, matlamat dia adalah apa? Allah Ta'ala, bukan yang lain. Dan itu adalah binaan hati. Itu sebab kenapa, dan hasil ujung daripada tu yang kita boleh lihat paling besar adalah bila orang tu tahu Allah Ta'ala Tuhan dia akan minta hanya pada Allah, tidak akan bergantung pada yang lain. Itu dia kata apa? Dia kata ia merangkumi apa? Terhadap ilmu akhlak, dan telah dinyatakan di ayat surah Al-Baqarah. Kita perhatikan dalam dia ada apa? Taubat. Kemudian Musa sabar. Kan Musa alaihissalam punyalah sabar dengan kaum dia. Kesabaran yang dia ada tu sampai Nabi SAW kata apa? Rahimallahu Musa. Every time Nabi terkena kadang ada orang-orang badui yang tak faham bahasa kan. Tapi Nabi layan. Para sahabat Nabi SAW takkan tanya soalan pelik-pelik. Mereka tahu mana Nabi SAW tak akan ditanya benda-benda bukan. Pasal Nabi adalah Rasulullah. Tapi orang Arab badui yang baru masuk Islam tak faham apa ni, kadang mulut orang selamba je. Kadang-kadang jumpa Rasulullah pun ayat dia minta duit, minta bantuan, minta makanan, bukan minta benda lain pun. Dia datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya sekian, ni sekian. Dia kan mulut dia kadang-kadang, ya Muhammad, ya sekian, macam tu. Dia mulut dia selamba je. Nabi tengah khutbah datang tanya, ya Muhammad, mata sa'ah. Dia badui. Mana dia tahu? Para sahabat diam. Nak tahu diamnya para sahabat ni, kita tengok dalam kisah di mana bila Nabi SAW semayang 4 rakaat sepatutnya, tapi semayang 2 saja. Nabi berhenti semayang, tak ada seorang pun bercakap. Not single person. Dalam tu ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal. Semua ada dalam tu. Tapi tak seorang pun berani cakap. Senyap je. Tiba-tiba datang seorang lelaki, digelar dengan Zuliadain. Dia kata, ya Rasulullah, aku siratus salat amnasit. Adakah semayang dipendekkan atau kau lupa? Adakah semayang telah dipendek atau kau lupa? Maksud dia ni bukan orang yang sahabat Nabi yang biasa. Pasal dia tak berani, dia berani cakap. Yang lain semua senyap. Macam orang badui yang kita kata jumpa Rasulullah, ya Muhammad, mata sa'ah, ya Muhammad, sekian dia tanya soalan, Nabi layan. Pasal Nabi tahu orang tu tak faham. Tapi anyway, maksud kita patah balik, maksud dia apa, kefahaman tadi tu. Mana sabarnya Nabi SAW dengan orang-orang macam ni. Nabi pernah sekali bila ada orang kata pada bila perang Hunain berlaku. Perang Hunain ni perang yang berlaku selepas daripada penaklukan Makkah. Dalam peperangan berkenaan, Islam menang, dan actually apa, jumlah tentera Islam begitu ramai. Tapi ramai yang hadir adalah orang-orang mu'allaf. Orang mu'allaf ni dalam peperangan sebut lari. Dia tak biasa dalam peperangan yang dahsyat. Para sahabat tak lari, pasal mereka tahu janji syurga Allah tu benar. Mereka takkan lari daripada dudukan tadi. Tapi bila mana lari, maka golongan mu'allaf ni tinggal sikit para sahabat, Ansar, Muhajirin saja yang ada. Orang-orang hafal surah Al-Baqarah, orang-orang yang pernah berjanji dengan Rasulullah, ada pokok samurah di dalam perjanjian Hudaibiyah tu. Sebelum tu ada perjanjian yang kita baca tu kan, fazilat surah Al-Baqarah kan. Bila berlaku perang tersebut, Nabi suruh, bila orang semua lari, Nabi suruh Abbas bin Abdul Muttalib seru, wahai orang-orang surah Al-Baqarah, wahai orang-orang pokok samurah, suruh panggil, suruh datang balik pergi perang. Mana diorang lari, yang para sahabat Nabi tunggu. Anyway, lepas peperangan berkenaan, Nabi SAW, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nabi SAW berikan banyak harta tadi kepada orang-orang mu'allaf ni. Kau bilang sekian dapat sekian banyak, sekian banyak. Tapi yang menitih, yang pedang yang ada darah adalah pedang para sahabat daripada Ansar. Kan, banyak, paling ramai kan, Muhajirin dan sebagainya. Tapi nak jadi cerita, yang bercakap ni ada seorang lelaki, dia kata, ya Muhammad, adil. Ya Muhammad, berlaku adil lah kau. Badui daripada Yaman, tak faham bahasa kan. Tapi dia cakap macam tu kan. Nabi kata, siapa yang akan berlaku adil, bukan aku. Nabi buat benda berkenaan tindakan Nabi, arahan Allah Ta'ala. Tapi anyway, dalam kisah tadi, bila Nabi SAW buat, bila ada datang lafaz yang datang, Nabi kata apa? Rahimallahu Musa. SWT rahmati Musa, belas kasihan pada Musa. Laqad udhiya aktsara min hadza. Nabi Musa ni disakiti lebih teruk daripada ni. Lebih banyak daripada ni, lebih dahsyat daripada ni. Musa lagi teruk disakiti. Kaum dia sakiti macam-macam. Dia kata kulit Musa tak mandi bogil depan orang. Dia kata kulit sopak lah, ada penyakit lah dan sebagainya. Jadi diorang sentiasa sakiti. Musa ni sabar. Sabar seorang itu. Kenapa? Kenapa anda perlu bersabar? Kalau dalam camp motivasi ataupun dalam human resource punya ceramah, dia akan suruh anda bersabar supaya anda boleh dapat jawatan lebih tinggi. Betul? Kan dia ajarkan the art of war. The art of war, dia kata seorang tu dia ni patut seorang parlimen tentera ni, orang ni nak jadi raja. Kemudian bila dalam keadaan tu dia bertemu dengan seorang nak ajak dia lawan. Tapi orang tu kata tak nak lawan je. Dia berlawan dengan orang tu, dia tak sempat jadi raja. Tapi
ni kisah pendek saya tak tahu nama kisah orang tu, tapi dia ambil daripada Art of War, Shinzo punya buku tu, dia ambil dari dalam tu. Mana orang ni, panglima ni, dia patut jadi raja. Tapi oleh kerana kalau dia bergaduh dengan orang yang datang cabar dia takkan jadi raja. So apa jadi, orang tu kata merangkak bawah dia. Merangkak bawah kangkang dia, pergi, dia boleh benarkan tanpa berlawan. So dia dengan kesabaran merangkak bawah orang tu dan jadi raja. Lepas tu jumpa balik dengan orang berkenaan, orang tu terkejut. Tapi anyway, kisah tadi suruh sabar. Dia punya kat tajuk apa? Sabar, tahan diri supaya anda dapat apa? Better, apa orang kata, the greater greatness. Mana yang lebih besar, kebesaran yang lebih besar. Betul tak? Maksudnya dia kata endure, mana bertahan untuk apa? Dapat jawatan lagi tinggi. Itu dalam camp motivasi, itu dalam human resource punya ceramah. Tapi dalam Islam anda kena sabar sebab apa? Allah. Sebab Allah tak ada kaitan dengan dunia. Kalau anda bersabar tak dapat hubungan dunia pun tak ada masalah. Banyak ambil sabar. Ada ni bunuh pun ada. Bersabar dengan apa perbuatan kaum dia, macam Nabi Lut alaihi salam. Dia sabar punya sabar sebab kita sekali kaum dia serbu rumah dia. Faham tak? Mana maksud menunjukkan bahawa kesabaran mereka ni kadang bukan dibalas dengan benda-benda baik dekat dunia pun. Cuma Allah Taala akan berikan bantuan di ujung-ujung keadaan. Maksudnya meaning dia diorang hanya akan bersabar, bertahan kerana arahan Allah Taala. Macam Nuh alaihi salam bersabar. Tempoh sabar dia berapa lama? 950 tahun bersabarnya dia. Dia ajak orang, kaum dia buat lawak. Kan bila dia cakap-cakap, kaum dia tutup telinga. Ada separuh tu kadang dia cakap, kaum dia ambil baju, silap. Kau tak pakai seluar dalam, nampak apa? Kan actually zaman tu mana ada invented seluar dalam lagi. Kan? Dia ambil, bila orang cakap benda, dia ambil baju, terbalikkan atas kepala. Lepas tu jalan. Jadi Nuh cakap, seorang tak dengar. Kita nampak. Menunjukkan apa? Macam tu sekali. Lepas tu kemudian macam-macam kaum dia sakiti dia. Kata dia gila lah, kata dia sesat lah, kata dia orang-orang ikut dia ni adalah orang-orang yang rendah, lemah-lemah je, tak ada kedudukan, tak ada kelebihan kat atas kaum dia. In a way, kita rasa satu peringkat, kita marah lah. Kalau kita sendiri pun, ala kita lah, kalau katakanlah tuan-tuan sekalian pergi kat luar ni kan, pergi masjid depan mana tadi dah jadi kes. Saya rasa mungkin bukan Islam kot. Orang dah start nak komat, dia lepak depan surau tu, masih isap rokok dengan kawan dia, habis main badminton. Seorang tu nampak macam janggut. Tapi dengar yang tu bercakap macam orang Sabah Sarawak. Kan? Iban kot dalam hati saya. Kan? Saya pandang kan. Saja saya pandang, saya betulkan beg, buat keluar kopiah. Kan? Orang dalam tunggu saya jadi imam. Saya memang lewatkan lah. Lagi saya lewatkan. Dia actually tak bagus orang yang datang tetamu jadi imam. Tapi diorang kadang, ustaz lagi berkat, dia kata. Dia suruh jadi ustaz jadi imam. Masalah diorang ni. Kan? Tapi ilalah sekali diorang jadi, ada orang dilantik lah. Tapi saya duduk sahaja di depan orang tu, sambil betulkan barang-barang saya kan. Saya tengok diorang. Dia bersembang lah. Oh, tadi kalau abang smash ke belakang itu akan, dia bunyi macam Sabah Sarawak. Saya pandang kan. Maksudnya dia katalah, dia bincang tentang smash tadi, tak betul. Lain kali kalau smash tu kena tinggi sikit lah benda, teknik dia ajar pada kawan tu. Saya pandang kan. Nak cakap sebenarnya, tapi takut tersilap cakap pada orang bukan Islam. Lepas tu benda tu nampak sangat kan. Tapi satu kesenario lagi, kalau kita tegur, lepas tu dia melenting. Dia kata, sibuk apa salah orang semayang ke tidak. Kita akan rasa macam mana? Apa anda akan rasa? Anda tegur orang, lepas tu kemudian orang tu jawab balik macam tu. Apa anda rasa? Kan anda marah. Kata, ini kalau dekat tangan anda ada pistol, saya tembak dia kot. Betul tak? Tak, kita actually, ini kena faham. Kita tegur orang, kita betul. Mana orang tu seriously kan, depan masjid dia buat buka. Kalau saya nampak macam tu orang tadi lah, kalau tuan-tuan sekalian dekat depan masjid kan, orang tengah lepak, budak-budak perempuan dekat masjid. Dia kadang perempuan ni kalau time umur muda tak faham kenapa gelak. Saya cakap sikit gelak, saya gelak, tak kenapa dia gelak tau. Tapi cerita dia ni lah, gedik okay. Tapi anyway, dia lintas depan masjid tu, anda nampak kan. Lepas tu anda tegur, lepas tu dia kata apa? Makcik sibuk je pergi lah semayang, kacau orang, kubur yang lain lah. Cakap yang tu. Okey, kalau dia cakap yang tu, apa perasaan anda? Okey, anak saya boleh lagi? Kalau rasa boleh lempang, nak lempang tak? Okey, ini kita kata tahu. Benda tu sabar, tahan diri kerana apa? Tak bergerak kita untuk marah dia, tak bergerak untuk betul-betulan sebab apa? Kalau anda kata kerana Allah Taala tu betul, sebab apa dah link dah ada. Tapi kalau dia kata kita marah, tapi sebab apa? Atau geram, sebab kita pride kita hilang. Dia masalah lah. Sabar tu ada. Para anbiya sabar, syukur. Allah Ta'ala suruh apa Bani Israel syukur kan dengan apa benda Allah Ta'ala beri pada mereka. Allah Ta'ala ajarkan dalam surah Al-Baqarah kan, Allah Ta'ala beri mereka macam-macam
Mana suruh makan apa benda yang mereka diberikan dan bersyukurlah. Bersyukur pada Allah Taala. Syukur ni apa, terima kasih kepada Allah Taala di atas apa yang diberikan. Mana itu dalam suratul Baqarah, dalam suratul Fatihah disebut satu benda, tapi dalam suratul Baqarah diceritakan mana apa cabang lagi. Mana ia kena nasta'in tadi, di samping juga apa, syukur kena ada. Okay. Kemudian redha pemberian Allah Taala. Redha pemberian Allah Taala pun juga disebut. Kemudian tafwid, penyerahan kepada Allah Taala. Zikir, ingat Allah Taala. Kemudian muraqabah, merasa perhatian Allah Taala kat atas diri kita. Yang kita sebut takwa tadi. Surah Al-Baqarah ayat 21. Lepas tu surah Al-Baqarah ayat dia berkenaan dengan puasa 136 36 186. Kan? Tak ingat apa. Okay, tapi ayat kita dengar lah nanti Ramadan nanti dengar lah orang baca ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kan. Hujung tu apa? La'allakum tatakun. Moga tahu kan, lepas tu jadi kurus. Bukan la'allakum kurus, tak ada. Mana ujung dia, jadi jangan salah faham. Bila orang berpuasa, jangan ingatkan bahawa akan jadi diet. Dapat kurus badan dengan sebab puasa tadi kerana Allah Ta'ala, itu bonus. Tapi matlamat utama puasa itu adalah apa? Rasa Allah Ta'ala perhatikan anda sepanjang masa, kekal perasaan tersebut. Itulah dipanggilkan apa? Matlamat utama dia, takwa. Itu benda kita kejar, bukan kejar benda-benda lain. Faham Okay. Khauf, takut. Okay. Dan juga berjaga-jaga dalam berkata-kata. Mana jangan cakap benda, berjaga-jaga percakapan. Itu disebut dalam suratul Baqarah. Dalam suratul Baqarah dia sebut benda tu. Dalam suratul Fatihah sebut iyyaka nasta'in saja. Ia berkait dengan perasaan dalaman saya kata tadi. Dalam suratul Baqarah dicabangkan lagi bentuk-bentuk lain. Mana perasaan dalaman tadi. Selain daripada minta tolong kepada Allah Ta'ala, harap gantung pada dia, termasuk juga taubat, sabar. Tapi semua ni hanya berkaitan dengan tajuk apa? Hanya akan berlaku bila orang terkenal sifat-sifat Allah Ta'ala yang sebenar. Macam kita katalah contohnya dalam kampung kita ni. Mungkin semua tinggal sini. Okey, bayangkan kampung tuan-tuan sekalian. Bila dengar cerita ada orang ni, every time siapa-siapa ada susah jumpa dia beri tolong. Ada orang nak pergi belajar, anak tak cukup duit, dia bagi beasiswa. Ada orang tak ada sekian-sekian apa rumah terbakar, datang jumpa dia bagi duit untuk buat rumah baru. Lagi besar rumah asal. Ada orang dia sekian. Orang ni pemurah sangat. Tiap-tiap hari tuan-tuan dengar cerita tentang dia pemurah. Satu hari berlaku musibah pada diri tuan-tuan sekalian. Katakanlah apa? Rumah tuan-tuan terbakar. Muka siapa nampak mula sekali? Sebab apa? Continuous. Kita kenal sifat dia. Itulah kenapa kalau kita nak faham macam ni juga, belajar kenal sifat Allah Ta'ala dulu. Barulah kita boleh bergantung pada dia. Mana perhatikan apa, macam saya bagi tadi kan. Perhatikan kita dari kecil, daripada sel yang satu dijadikan pada kita ni manusia sempurna. Bukan mak bapak kita yang bentuk kita. Mak kita nak kandungkan kita, tapi sel badan kita nak sempurna. Mata kita besar mana, hidung kita duduk kat mana, duduk sini ke duduk atas. Kan? Benda tadi bukan kita, mak bapak kita kawal. Warna kulit kita, kan, jari kita, kuku kita, jari kita panjang ke tidak ni kan. Bukan mak bapak kita kawal. So, jadi menunjukkan apa? Pembentukan badan kita pun Allah Ta'ala aturkan. Maka hidayah juga, pengaturan segala benda juga balik pada apa? Dan kehidupan kita sekarang balik pada dia juga. Cuma kita tak perasan. Kita duduk rasa, saya lah yang sekian. Kita belajar benda berkenaan dan kita akan mula bergantung pada dia. Kita akan mula berharap pada dia. Rezeki hanya daripada dia. Maksudnya kita kata, kita ambil asbab. Ambil asbab mesti. Asbab ni kita kata punca. Contoh macam anda lapar. Lapar itu qadar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan pada manusia ni ada dua kadar. Satu kadar dia apa? Lapar. Satu kadar lagi kenyang. Dua-dua Allah Ta'ala letakkan. Kadang ada orang tu dia makan banyak, tak kenyang-kenyang. Tengok makanan, nak makan lagi. Tengok makan, nak makan lagi. Betul? Ada orang tu tak makan, rasa kenyang. Kan? Dah makan. Lupa nak makan. Kan? Betul tak? Maksud dia sekarang ni, lapar dan kenyang itu, siapa yang aturkan? Allah. Okay. Sekarang ni bila anda cuma ambil asbab. Bila anda makan, maksud dia anda mengambil penyebab untuk menghilangkan lapar tadi. Yang menjadikan kenyang ke tidak, siapa? Allah. Makan boleh melantak-lantak, tak kenyang-kenyang, bersepah orang makan kan. Makan. Maksud dia yang mengenyangkan anda adalah Allah. Itu sebab maksud dia rezeki sebenar daripada Allah Ta'ala, bukan daripada diri anda sendiri. Duit anda dapat, belum lagi anda pakai. Kalau anda tak pakai, duit tu akan jadi waris anda punya, bukan anda punya. Betul tak? Saya ada duit 1 juta dalam bank, tapi duit tu bukan jadi anda punya lagi. Nak makan 1 juta apa? 1 juta kek. Makan setiap hari, tak habis kan. Maksud dia rezeki Allah Ta'ala berikan. Yang beri rezeki hanya Allah Ta'ala. Jadi kenal sifat-sifat tadi, perhatikan balik pada diri kita. Dialah Al-Hafiz,
alim, hakim, khabir. Kenal sifat-sifat tu, dan barulah kita mulakan start bergantung pada dia. Tapi kalau tak kenal lah, tu masalah dia. Macam kita tak kenal lah cerita dia kan. Orang kampung tadi semua kenal lelaki itulah yang paling pemurah. Jadi orang ramai semua lari kat dia. Kalau dia kata berlaku kebakaran, dia dulu. Berlaku sekian, dia dulu. Orang kena rompak rumah pun dia pula letak insurans. Dia jadi macam ejen insurans. Dia tak boleh bagi insurans, tapi beliau hilang. Berapa ringgit? Awak punya kerugian. Okey, nak ambil duit. Dia bagi tu. Sini benda macam ni kat Yaman selepah. Ketua-ketua kabilah, kedudukan macam tu dalam kampung. Banyak orang salah faham, kata pasal ketua kabilah dia taati di tanah Arab. Sebab ketua kampung, ketua kabilah tadi perangai dia macam tu. Bila ada orang masalah kan datang jumpa dia, dia keluar, dia buka peti besi, dia bagi duit. Dia bagi duit. Dia macam tu. Macam Rasulullah SAW ketika baginda hidup dahulu, orang-orang badui-badui itu datang jumpa, ya Rasulullah, tanaman habis rosak dan sebagainya. Nabi kata bagi ambil dekat Baitul Mal kalau ada. Kalau tak ada, tu yang jadi kes. Kadang-kadang ada kes orang lain datangkan berikan dahulu, pinjamkan kepada Baitul Mal untuk diberi pada orang miskin tadi. So menunjukkan bahawa itu sifat yang berlaku. Bila orang tu dengar sifat tu tadi ada pada seorang, dia akan mula attach. Kita akan attach. Tapi sekarang ni yang penting sekali bukan manusia, Allah Ta'ala yang kita kena tahu dahulu. Pasal orang tu dapat harta pun sebenarnya Allah Ta'ala yang berikan. Dia jadi sifat pemurah, Allah Ta'ala yang aturkan. Kan? Kalau kita jumpa dia kenal kita, dia nak bagi. Atau kita jumpa kita, dia tak nak bagi, kita pulang. Maksudnya balik pada Allah Ta'ala punya aturan. Faham? So jadi pergantungan kita pertama pada Allah Ta'ala. Berkata apa? Sesungguhnya sebahagian ahli suluk. Ahli suluk ni bukan maksud dia orang tarikat. Ahli suluk ni maksud dia orang yang membuat dia buat kira-kira tau. Sebahagian manusia ni takwa dia bertambah ke tidak, dia tak pernah kira. Generally manusia, orang kita di Malaysia ni, generally dia tak pernah ukur dia punya takwa tahap mana. Maksud dia semayang, puasa, tak ada benda pun lantak kan. Tak tahu apa hasil dia. Nabi hadis bagi tahu tuan-tuan sekalian, mana matlamat akhirnya takwa. Kita ukur diri kita, ibadat tadi berkesan ke tidak. Lepas tu kita boleh buat dosa dengan cepat ke lambat lagi. Kalau kita lepas tu nak buat dosa kan, kita nak mengumpat, kita macam rasa takut kan, terfikir lagi tu, maksud dia takwa telah meningkat. Atau kita tinggalkan terus kerana rasa tak nak perhatikan, malunya aku, dan makin meningkat. So meaning that sebenarnya benda ni banyak orang tak ukur. Tapi ada manusia tertentu dia ukur. Dia ukur diri dengan benda ni, bukan ukur dengan cara macam saya kata tadi, berjalan atas air, jejak kaki dekat air, berjalan, okey, tinggi dah iman aku. Bukan. Jangan ukur benda tu. Ukur diri anda dengan keadaan tertentu. Contoh macam hari ni bila dengar azan, aku gerak laju ke gerak perlahan? Dia ukur macam tu. Jadi orang-orang macam ni dipanggil ahli suluk. Bukan dia pergi suluk dekat Batu Kurau dan sebagainya. Dekat Perak ke mana tempat Ulu Kelang ke, untuk dapatkan panggil apa? Naik level ke jadi wali, bukan. Ini maksudnya ada orang dia ukur, dia tengok, dia berhati muhasabah diri balik. Orang macam ni dipanggil ahli suluk. Dia bagi ahli suluk, mana orang yang dia cari jalan macam mana diri dia ni dapat ketakwaan, dia ukur. Kalau macam ni tak jadi, kenapa aku tak nak? Dia pilih pula jalan lain. Kadang-kadang ada orang separuh orang tu dengan puasa dia kuat. Dengan puasa dia kuat bertakwa. Ada orang tu kadang-kadang dengan solat memadai. Solat dah memadai untuk dia. Solat 5 waktu tu campur dengan solat sunat dan sebagainya, kuat memberikan rasa pada dia diperhatikan Allah Ta'ala. Ada orang tu dengan bersedekah, ada orang tu dengan baca Quran, ada orang macam-macam, anything. Mana boleh bina perasaan tadi. Tapi cara dia ibadat macam-macam benda. Ada orang ambil dengan contoh macam yang kisah para sahabat Nabi tu, dia ampunkan semua orang, maafkan semua orang yang buat salah pada dia. Dia minta ampun pula untuk orang tu. Sebab dia percaya janji Allah Ta'ala. Dia kata Allah Ta'ala ni pengampun. Aku siapa untuk tidak memaafkan orang lain? Pasal dia maafkan. Setiap kali malam-malam dia kata, ya Allah, saya buat salah kepada aku, maafkanlah dia. Actually benda ni ya noble kan, benda baik. Tapi kita kata rasa yang dia buat tadi tu, tak ada siapa tahu pun sebenarnya dia buat. Hatta sehingga Nabi kata pada para sahabat, dia ni ahli syurga, baru start ada sahabat Nabi yang pergi ikut balik rumah nak tengok apa dia buat. Meaning that benda tu antara dia dengan Allah Ta'ala saja. Faham tak? Asalnya hanya dia dengan Allah Ta'ala. Tapi lepas tu bila ada orang tanya dan dia syariat pada kita, baru kita ajarkan balik pada orang apa yang benda yang bagus untuk dia laksanakan. So ini nampak tak? Dia buat benda berkenaan tanpa orang tahu. Tapi Allah Ta'ala beri pada Nabi wahyu, dan Nabi tunjuk pada para sahabat, ni dia ahli syurga. Tak mati lagi. Kita ni mana ada kan, balik haji 3 kali pun masih lagi balik, lepas tu boleh apa, terbalik lagi. Boleh terbalik lagi, percaya dah cakap. Mana ada orang sini, pasal selagi anda tak mati, mana ada malaikat berhenti salin amal. Angkat tangan, siapa malaikat berhenti salin amal dia? Dia ingat malaikat salin amal ikut ilmu pencen. Lepas pencen je, okey, stop. Ini pencen dia bang, tak salin dah lah. Kalau anda gila je, malaikat tak salin. Nyanyuk gila, dan malaikat akan berhenti salin. Tapi selagi anda sedar,
malaikat akan terus salin. Ramadan puasa banyak, banyak ibadat, nangis-nangis dekat tiap malam. Lepas Ramadan, dalam Ramadan, luar Ramadan pun masuk Syawal, malaikat masih lagi apa? Salin, masih salin lagi. Pergi haji 3 kali. Malaikat, ya? Orang nyanyuk tak, orang nyanyuk dah tak, dah dia hilang. Dia tak gila. Orang nyanyuk hilang, orang nyanyuk memang masalah lah. Kita cakap dengan dia 5 minit, kau siapa? Nyanyuk. Normally nyanyuk. Kalau orang ada masalah otak dia sekejap okey, sekejap tak okey pun. Dia akan dikira ketika dia sedar lah. Dan dia sedar tu dia tahu, dia Allah Ta'ala tahu dia time dia sedar. The time dia conscious tu Allah Ta'ala tahu. Time dia tak conscious tu Allah Ta'ala tahu juga. So actually atas dia. Kalau tu sebab kenapa ketika sebelum nyanyuk belajar siap-siap. Macam sebelum apa? Sebelum terbaring atas katil, tak boleh semayang berdiri dan sebagainya, belajar dari sekarang. Yang sampai hari tu dah bisu, dah kena stroke dan sebagainya, orang nak ajar payah dah. Nak belajar dari sekarang. So jadi kita boleh ajar, orang boleh ajar pada kita dan kita tahu. Kalau dia katakan dah hilang tangan kita kan kita, keupayaan kita semua hilang. Tapi kita tahu ada lagi solat kat atas diri kita, tak boleh bergerak. Kita tak boleh bergerak. Tapi kita tahu. Maka selagi mana kita sedar, wajib kita solat. As long as you conscious, ada conscious, wajib solat. Mana kita tahu dah, okey ustaz dah ajar dah, kalau tak ada wuduk, tak ada air, dan orang pun tak tahu aku nak minta apa. Kadang ada orang stroke ni, dia punya saraf dia lari kan. Dia tak sedar, dia angguk dengan geling tak sama tau. Ada kawan saya, bapak dia kena stroke. Kemudian dia tanya, saya kata macam mana? Dia kata macam ni lah, tahulah ustaz. Dia kata payah sikit kan. Kita tanya nak semayang ke tidak, dia geling-geling. Dia bunyi gitu. Bila dia bunyi gitu tu pun satu sebenarnya. Saya kata macam ni dengan dia, saya kata sabar sikit. Saya kata pasal dia adik-adik ramai kan. Saya kata macam ni, kadang-kadang orang tua ketika time ni kan, orang sakit saraf, kena stroke ni, saraf dia lari. Lain dia buat, lain dia bergerak. Jadi kadang-kadang dia gitu kan, tentang sebenarnya dia cakap, ya abah nak. Kan bunyi ya nak, abah nak semayang. Tapi bunyi dia keluar gitu. Dia macam dia cakap benda. Jadi problem dia berlaku sebab tapi kalau dia dah belajar ketika mana dia sihat, dah tahu, maka ketika sakit tu, kalau tak dapat nak bagi tahu anak dia pun, dia tak akan marah. Dia tahu anak aku tak faham cakap apa. Jadi dia akan semayang jugalah. Walau atas keadaan apa dia ada. So maksudnya conscious tu ada, kena. Jadi kalau selagi mana conscious, kalau conscious hilangnya tak ada kena lah, malaikat pun tak berhenti salin. Tapi kalau conscious tu ada, kena. Kata kita taklif berjalan. Maksudnya anda pergi haji ke, buat ibadat banyak mana sekalipun, dapat masuk Kaabah, keluar Kaabah balik. Masuk Kaabah, guling-guling dan tu, kemudian keluar Kaabah. Guling-guling kan, dapat guling-guling gitu kan. Guling-guling kan. Dapat guling-guling dalam Kaabah sekalipun, keluar dari tu ke dalam tu lagi ke, malaikat masih lagi salin. Faham tak? Dia tak ada amal dalam Islam ni yang menjadikan seorang tu malaikat berhenti salin. Kecuali apa berlaku pada perang Ahli Badar. Ahli Badar saja Nabi kata, bila Umar pernah banyak kali bila Umar nak ni sekian-sekian orang tu, Nabi kata, wahai Umar, mana kau tahu barangkali Allah Ta'ala telah tengok pada Ahli Badar, Allah kata, buat apa kamu nak, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kamu. Mana pada Ahli Badar yang 140 orang tu je, yang diorang tu. Tapi diorang Ahli Badar ni lain pula perangai dia. Bila buat dosa sikit, silap, nangis sampai macam nak buta mata. Itu perangai dia orang pula. Bukan macam, kita dah dapat jaminan dah, Nabi bagi jaminan, lantakkanlah. Betul tak? Kalau kita dapat free pass kan, free pass untuk apa, untuk tak kena hukum kan, apa gitu, kan, lampu traffic light anda langgar saja, dia bagi kata ke pas kad tu bagi pada awak kan. Apa kita buat? Langgar semua sekali kan. Dia jalan, polis angkat tak, tunjuk kad. Atau AES, free AES, mana AES nak tangkap pun, nampak muka anda, lepas. Anda akan buat apa? Langgar semua sekali kan. Peduli apa dia tu, tak lepas. Tapi para sahabat tak macam tu. Bahkan dalam kisah bila 3 orang yang ada dalam kisah, dia tak dapat pergi perang. Ramai tak pergi perang dengan Rasulullah SAW, pergi perang Tabuk. Tapi dalam peperangan pertempuran tak berlaku. Tapi ada 3 orang yang sampai bila Rasulullah balik ke Madinah, Rasulullah tanya, yang lain semua bagi alasan, anak sakit lah, mak nak beranak lah sebagainya. Seorang, 3 orang ni kata apa? Dia kata tak ada alasan. Bila tak ada alasan, Nabi kata tunggu Allah Ta'ala ampunkan. Yang 2 orang tu Ahli Badar, menangis-nangis. Dia menangis-nangis sampai macam nak buta mata dah. Takut sangat dengan kemurkaan Allah Ta'ala. Tapi itulah yang berlaku. Erti kata lain, tak ada amal kita buat, malaikat berhenti salin. Tapi sahabat Nabi ada seorang yang Nabi tak mati lagi, Nabi kata ahli syurga. Sedangkan kita tahu bahawa selagi orang tak mati, ujian masih berjalan. Tapi dengan baik akhlak, dengan perasaan dia tahu bahawa Allah Ta'ala ni pengampun dan sebagainya, dia
minta supaya Allah Ta'ala ampunkan orang yang buat salah pada dia. Tiap-tiap malam dia buat macam tu. Kita nak buat 3 hari pun payah. Masa dah buat 3 hari. Buat seminggu lah, seminggu. Lama sikit. Ya Allah, siapa buat salah pada aku, maafkanlah dia. Padahal tadi kat office jadi macam-macam kan. Orang ni kata ni, lepas tu orang terjeling kita kat dalam lift. Kan? Bila kan kita nampak muka dia. Mana ada nak maafkan? Kan? Kalau ataupun orang impit kereta kita kat highway, tak bagi jalan masuk. Kan? Kita apa? Dia accident, padam muka. Seronok kalau boleh kan? Tak, itu actually konsep tu. Pasal kita payah nak maafkan. Jadi kadang-kadang ada manusia ni yang dia jaga tau. Dia test, dia tengok apa macam dia ukur ketakwaan dia. Actually meter sebenar tuan-tuan nak ukur dalam masalah ibadat dan sebagainya, ukur dengan apa? Takwa. Tengok bila time azan datang, bunyi azan, kita bergerak laju ke nak pergi semayang, ke kita diam lama tunggu, ke kita kata besoklah aku semayang. Kan? Lusa ke tak pergi semayang jemaah lah. Lusa ke tulat ke untuk lelaki, untuk perempuan tak ada masalah. Tapi kalau dia kata macam Hindustan tengah berjalan, azan bunyi, semayang dulu ke tengok Hindustan dulu. Tapi tak apa, waktu panjang lagi. Bila waktu panjang lagi tu kita lupalah. Rasa tak nak perhatikan tu lupa. Zuhur tadi semayang dah awal. Tapi time asar terlanggar pasal cerita Hindustan Nabi pukul 5. Kan? Ya tunggu dulu kan. Tunggu dulu. Asar 4.30 4 kan. Dia macam nak gerak tak nak? Nak gerak tak? Kalau dia kata tu, maksud dia kita punya takwa punya level tu agak low sikit. Kalau dia kata dia kuat, dengar tu kita boleh berjalan. Tak ada masalah. Jalan terus gerak. Tak ada bagi alasan. Tak ada macam, tak apa kot. Sakit perut ni. Dulu lah. Dulu depan TV tak apa. Tak kita tandas pun. Sakit perut ni. Kan? Nabi tak benarkan semayang dan sakit perut. Dan kan, semayang dalam keadaan apa, nak pergi tandas ni, tak boleh. Jadi tak payah semayang tu. Tapi duduk depan televisyen. Apa hal? Kan? Itu konsep. Kadang-kadang benda ni, kita kata, level takwa kita. Tinggalkan benda haram, tengok benda haram dan sebagainya. Level takwa kita kena ukur. Faham? Itu dipanggil ilmu suluk. Jadi telah dah okey, ujung telah mengisbatkan, dia kata sesungguhnya sebahagian ahli suluk telah menistinbatkan mengambil hukum dari dua ayat ini, dua ayat yang dibacakan tu, itu iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, diletakkan apa? Keseluruhan tingkat-tingkat orang yang berjalan dan tangga-tangga orang yang menyusuri kepada Tuhan sekalian alam. Mana orang tak menyusuri. Dia macam buku yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Madarij As-Salikin. Tahap-tahap, tingkat-tingkat orang-orang yang menyusuri jalan menuju Allah Ta'ala, baina manzilatain, di antara dua kedudukan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya dikau kami sembah, hanya dikau kami minta pertolongan. Dia daripada dua ayat tu diletakkan macam mana keadaan seorang manusia tu ketika menyembah, apa perasaan dalaman yang kena ada. Faham tak? Dia buat macam tu. Mana kitab tu dia dikarang. Ada kat belakang ni. Ni ni. Madarij Salikin. Tangga-tangga orang-orang yang menyusuri laluan, baina manazil, di antara tahap-tahap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Okey. Bahasa Arab lah. Bahasa Melayu tak tahu. Ada kot, tak tahu. Ada terjemah ke? Okey. Contoh. Jadi ini buku yang dikarang oleh para ulama untuk menunjukkan bahawa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu boleh membina untuk seorang tu menjadi seorang yang apa? Bertakwa. In the end. Dan in the end dia punya ni, hasil dia adalah ketakwaan. Ya ibadat kan kita buat sekian, kenapa. Ya, kadang-kadang datang syaitan kacau kita. Tapi ujung yang kita nak adalah apa? Ikatan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jadi? Lepas solat apa jadi? Kita tanya diri kita, ni kalau nak pergi tengok kan jalan kita wayang ke kan? Ni masjid belajar ke wayang? Kita ada ukur diri kita sendiri. You can measure yourself dengan benda ni. Faham Ketujuh, firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sehingga akhirnya lah, tunjuk kami jalan lurus, jalan yang orang-orang kau beri nikmat ke atas mereka, bukan jalan orang yang engkau murkai, bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Okey, sehingga akhir. Dalam ni mana ayat tu pendek je. Dalam tu ada 3 frasa. Tunjuk kami jalan lurus, 4. Tunjuk kami jalan yang lurus, jalan orang kau beri nikmat ke atas mereka, bukan jalan orang kau murkai, bukan jalan orang yang sesat. Okey, ni 4 frasa. Tapi 4 frasa ni sebenarnya merangkumi benda besar. Okey, apa dia? Perinciannya adalah apa yang terhimpun dalam suratul Baqarah, daripada pernyataan jalan para anbiya dan siapa yang menyimpang daripada mereka. Mana tunjuk kedudukan dia adalah 2. Mana tunjuk kami jalan lurus, jalan siapa? First group yang kita nak supaya kita contohi jalan orang berkenaan adalah
orang-orang yang bernikmat ke atas mereka, yang ketua mereka adalah para anbiya. Dan dalam surah Al-Baqarah, para anbiya ramai disebut Allah Ta'ala dalam tu. Nama-nama para anbiya seperti Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub. Juga disebut berkenaan Uzair yang dimatikan 100 tahun, dihidupkan semula. Jadi maksud dia orang-orang ini disebut dalam surah Al-Baqarah, mereka ni orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Allah terangkan orang soleh dalam surah Al-Baqarah, maka orang-orang itulah alladzina an'amta alaihim. Okey. Dan juga sebaliknya pula, al-maghdubi alaihim dan dhalin siapa? Contoh macam orang yang Ibrahim tentang. Ibrahim tentang daripada raja dia, sebagai raja dia yang berhujah dengan dia. Ibrahim kata rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhan aku yang menghidup mematikan. Raja dia kata apa? Ana uhyi wa umit, aku pun hidupkan mematikan. Dia ambil 2 orang, dia bunuh seorang, dia biar seorang hidup. Tengok, I make one alive and one I put to death. So uhyi wa umit, dia kata. Lepas tu Ibrahim pun jawab balik, innallaha fa innallah ya'ti bisyamsi min masyriqi. Allah Ta'ala datangkan matahari daripada timur, fa'ti biha min maghrib, datangkan daripada barat. Maka terdiamlah orang-orang yang kafir tadi. Mana maksud dia dalam kisah tu, itu pertembungan dia dengan siapa yang ditembung tadi? Raja dia, zaman dia, ataupun bapak dia sendiri. Contoh macam Musa AS dengan Firaun, ataupun dengan apa? Dengan orang-orang yang kaum dia sendiri yang berdegil, yang cuba datangkan dengan fahaman baru, contoh sembah patung anak lembu dan sebagainya. Maka tu, mana orang ni maghdub, diberkai, atau orang-orang munafik yang disebut dalam surah Al-Baqarah, itu orang-orang yang maghdubi alaihim, ad-dhalin, orang yang sesat, orang yang mengatakan Allah Ta'ala ni Tuhan, ada anak dan sebagainya, menyekutukan Allah Ta'ala. So secara tak langsung kumpulan tu, the first group and the second group is actually dalam surah Al-Baqarah banyak disebut berkali-kali. Daripada start awal tu banyak kali Allah Ta'ala terangkan berkenaan dia. Kalau contoh macam kalau yang jahat tu, macam contoh macam menyimpang, Adam adalah yang betul, yang menyimpang adalah iblis. Okey, baik. Dia kata apa? Kerana ini disebut mengenai Kaabah dalam surah Al-Baqarah, disebut Kaabah ia adalah kiblat Ibrahim. Maksud menunjukkan bahawa siapa-siapa yang betul ikut Ibrahim AS. Kerana orang-orang Kristian atau Yahudi mengatakan Ibrahim adalah bapa kepada agama mereka, yang mewujudkan agama mereka. Tapi soalan sekarang, Ibrahim AS bina Kaabah. Okay? Jadi soalan sekarang, kenapa mereka tak mengagungkan Kaabah? Problem itu yang ditimbul tajuk. Jadi sebab itu diajarkan. Kerana apa? Kerana Kaabah ini adalah kiblat Ibrahim AS. Kiblat kepada Ibrahim AS. Maka ia adalah dari jalan orang-orang yang bernikmat. Ibrahim dan siapa saja, orang-orang yang bernikmat ke atas mereka. Dan Allah sesatkan orang yang terdahulu. Orang yang terdahulu mereka ni tak dapat tentang kiblat yang sama. Sebab mereka tak tahu, terlupa berkenaan dengan apa Ibrahim buat. So, Ibrahim AS bina Kaabah tadi untuk manusia datang beribadat ke situ. Tapi datang mereka tinggalkan terus. Kerana apa? Kerana bukan daripada anak beranak mereka punya binaan. Masalah lah. Mana ada sifat perkauman, sifat kepuakan dan sebagainya. Sedangkan mereka ni ikutkan mereka dengan Ismail AS, Bani Israel ni. Ismail ni kira macam atuk saudara mereka. Kerana Ismail dengan Ishak adalah adik-beradik sebapa lain ibu. Maksud dia orang orang mengaku Ju, orang yang kata dia ni Ju, ataupun dia orang mengaku dia ni anak-anak Yaqub AS. Mereka ni adalah keturunan, ikutkan sepupu, yalah. Mana sepupu lain mak je kepada orang-orang Arab yang keturunan Rasulullah SAW, keturunan daripada Ismail AS. Mana ada Arab bukan keturunan Ismail, Arab yang datang daripada Yaman macam Jurhum dan sebagainya, atau Qahtan bukan daripada keturunan Ismail, tapi Ismail berkahwin dengan orang Jurhum, daripada kabilah Jurhum, dan keturunan dia itulah yang menjaga Mekah. Quraisy tu keturunan daripada Ismail AS. So mereka berbangga dengan kedudukan mereka di Mekah, sebab mereka ni adalah keturunan kepada Nabi yang membina Kaabah. Tapi Nabi tu tak sembah berhala, diorang sembah berhala. Itu Nabi SAW lawan mereka dengan tajuk tadi. So anyway, diorang ni sebenarnya satu keluarga yang besar, sama. Bapa dia satu Ibrahim AS. Tapi benda-benda Ibrahim AS buat, orang-orang Yahudi Nasrani tinggalkan. Kita umat Islam, tempat suci yang lain yang Ibrahim juga bina, itu Baitul Maqdis, kita masih lagi agungkan. Walaupun benda tempat berkenaan bukan berada di tangan umat Islam sekalipun, tetap dikira sebagai tanah suci umat Islam. Faham tak? Kerana apa? Kerana arahan Allah Ta'ala. Pasal apa-apa yang dibina oleh Ibrahim sebagai bapa kepada para anbiya yang datang sesudah dia. Pasal lepas Ibrahim datang, tak ada siapa Nabi yang datang kecuali daripada keturunan Ibrahim. Lepas Ibrahim datang, tak ada siapa Nabi yang datang kecuali daripada keturunan Ibrahim AS. Beri peringatan mungkin datang dengan kaum-kaum tertentu, tapi Nabi tak ada lain melainkan keluarga Ibrahim saja. Tapi kita perhatikan, kita umat Islam, apa-apa tempat yang dipandang
atau dilihat sebagai apa keperkaitan dengan para anbiya tadi tu. Tapi bukanlah kita pergi sana guling-guling. Mana kita tahu macam contoh macam tanah haram kan, masjid apa tanah haram apa Mekah, kemudian apa Madinah, kemudian kan Baitul Maqdis tadi. Walaupun ketika benda ni disebut atau diajar kepada kita berkenaan kemuliaan tempat berkenaan bumi Syam tu, umat Islam tak tinggal di Syam pun. Ketika turun surah Al-Isra ayat pertama, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan, maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya waktu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa allati barakna haulah, kepada masjid haram Aqsa yang diberkati tanah ke sekeliling dia. Maksud dia sebelum umat Islam kuasai pun kita dah kata dia adalah diberkati. Sebab apa? Balik pada kisah Ibrahim tinggal di situ dahulu. Faham tak? So relate, maksud dia umat Islam ni dia agungkan mana-mana anbiya punya kedudukan. Tak kira bersama kita ke atau bukan di tangan kita, dia tetap dikira mulia sebab perkaitan ia dengan Ibrahim AS. Adapun orang-orang Yahudi dan Nasrani, perhatikan, dia sibuk dengan apa? Baitul Maqdis, tapi dia lupa berkenaan apa? Tanah suci Makkah yang Ibrahim juga bina. Faham tak? Dia macam ada relate, macam apa, kebencian apa? Kepuakan tu ada, Ustaz. Sedangkan dalam Islam, dalam kita umat Islam, walaupun tanah tadi bukan tangan kita, tapi kita tetap kata dia apa? Tanah suci umat Islam. Dia adalah tempat diberkati. Kita kata diberkati. Walaupun kita kata bukan tangan kita, tetap diberkati. Kerana Allah Ta'ala janjikan benda berkenaan. Maksud dia, kita akan kaitkan benda berkenaan dengan para anbiya mana-mana yang Allah Ta'ala berikan. Bukannya dengan sebab kerana keturunan kita sahaja. Faham? Diorang, keturunan diorang saja diorang ambil. Bukan keturunan diorang, bukan satu branch yang sama, maka diorang akan tolak. Kita orang Islam ada jugalah Jawa, Bugis. Nak belajar dengan Ustaz Jawa je. Ustaz tak Jawa tak nak. Kan? Ustaz Bugis ke, kan? Ustaz Banjar ke. Dulu lah, sekarang mungkin kurang sikit kot. Kadang-kadang zaman kita sekarang ni Jawa tak cakap Jawa. Maka orang Jawa tak mampu Jawa. Tak adalah, saya lagi KL dia kata. Padahal bapak dia Sparto. Kan? Memang kadang-kadang macam tu lah. Kadang-kadang tak faham. Kan, dia actually lineage tadi tak ada kemuliaan. Cuma macam kita faham sekarang ni, maksud dia apa? Apa yang tunjukkan dalam kisah apa nanti kita akan belajar insya-Allah, Ibrahim AS tu disebut di akhir juzuk yang pertama sebab untuk tunjukkan bahawa Bani Israel ni tak ada kaitan dengan Ibrahim AS. Sebab Ibrahim AS bina Kaabah dengan anak dia Ismail dan di situlah kiblat dia, tapi Bani Israel apa? Tak nampak benda itu sebagai sacred. Dia tak nampak pun Kaabah atau Mekah tu sebagai tempat suci. Tapi Baitul Maqdis, datang berhala ke apa sekalipun, tetap dianggap suci. Sebab keturunan mereka tinggal sana. Nampak? Dia tak relate dengan benda berkenaan. Jadi kita sekarang umat Islam ni duduk di Malaysia, sekalipun tanah apa, tak Mekah dan Madinah, tanah apa ataupun apa Baitul Maqdis tadi, bukan rumah kita, bukan tanah kita, tetap kita pandang ia sebagai milik umat Islam. Kita pandang ia sebagai mulia. Sebab apa? Kisah para anbiya di situ. Maksudnya berkaitan dengan para anbiya di situ. Faham Jadi orang-orang yang kita kata anbiya tadi adalah orang-orang yang dinikmat ke atas mereka. Dan orang-orang yang menyimpang, yang bertentangan dengan mereka adalah orang-orang yang dimurkai atau orang yang sesat. Kerana itu, dia telah berfirman mengenai kisah ini. Dan surah Al-Baqarah ayat yang ke-142, dia kata apa? Dari ayat 142 tak nyatakan. Okey. Kan bila tanya dia apa? Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Akan berkatalah orang-orang bodoh di kalangan manusia, apakah dia kata yang mengalihkan mereka dari kiblat mereka yang mereka dahulu berada di atasnya. Mereka dong kata pada Rasulullah dan juga para sahabat, dulu adab Baitul Maqdis, tiba-tiba menghadap ke Kaabah. Bila cakap itu, Allah Taala kata, suruh jawab, qul lillahil masyriq wal maghrib, katakan pada mereka hai Muhammad, milik Allah timur dan barat. Timur dan barat itu milik Allah Ta'ala. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. So Allah Ta'ala pilih untuk beri umat Islam kiblat berkenaan, maka tak siapa kata tidak. Dan bahkan kita kata kita menghadap ke Kaabah itu sebab arahan Allah Ta'ala. Bukan kita hanya secret. Macam Madinah juga tempat yang elok, bagus. Bahkan tanah haram juga. Nabi kata, hadis yang datang, Nabi kata diberikan kedudukan tanah haram macam mana? Mekah. Tetapi anda tak boleh semayang menghadap ke Madinah. Madinah lagi cantik Ustaz. Walau lagi cantik sekalipun. Tapi kat Madinah orang dia baik-baik, beli barang, jubah murah-murah. Kat Mekah tak dapat. Walau. Bukan alasan, faham tak? Pasal kita menghadap ke Kaabah sebab Allah Ta'ala arahkan.
Katakan itu sebab bila tajuk ni macam Ibn Katsir dia kata apa tau? Dia kata sebenarnya ayat ini nak menunjukkan bahawa milik Allah Ta'ala adalah untuk mengarahkan kita ke mana kita nak. Okey? Mana kita tak ada hak untuk kata tak nak. Maksud dia Tuhan, dia jadikan alam ini. Kalau dia suruh kita, Ibn Katsir kata, berbanyak-banyak kiblat dalam satu masa, satu hari itu. Dalam contoh solat kita, semayang, bila time berdiri menghadap Kaabah, kemudian rukuk menghadap tempat sekian, kemudian sujud menghadap. Kalau kita kena macam tu, kita kena buat juga. You have to do it. Tak apa tentang soal jawab, pasal milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala punya hak mutlak untuk meletakkan hukum, bukan kita. Jadi dengan sebab itu kita kata secara asasnya, bila orang Allah Ta'ala arahkan kita ke arah Kaabah kita hadap. Sebab arahan Allah Ta'ala. Totally sebab arahan Allah Ta'ala. Jadi kata, jadi sebab Allah Ta'ala beri hidayah pada siapa yang dikehendaki ke jalan lurus. Sebagai mengingatkan kepada bahawa ia ada jalan yang mereka minta ditunjuk padanya. Pasal kita minta ihdinas siratal mustaqim, so Allah Ta'ala pun berikan hidayah dengan antaranya arahan tadi. Mana menunjuk pada jalan lurus, itu antara jalan lurus ni adalah kamu ketika solat, kiblat kamu ketika kamu beribadat adalah ke arah apa? Kaabah. Itu menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tunjukkan panduan. Mana arah solat dah ada, apatah lagi benda-benda lain. Faham tak? Mana kita minta ihdinas siratal mustaqim, so Allah Ta'ala pun berikan. Antaranya yang diberikan adalah apa? Jalan lurus tadi adalah dengan kamu menghadap ke arah Kaabah dalam menunaikan ibadat kamu. Jelas? Kemudian dia menyebut walain ataital ladina utul kitab bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Dan jika kamu datangkan kepada ahli kitab ni dengan semua tanda-tanda bukti-bukti benarnya kamu, mereka takkan ikut kiblat kamu. Dan ini maksud dia dalam ayat ni untuk terangkan apa? Dan mereka adalah orang yang murkai ke atas mereka, dan orang yang sesat menyimpang daripada jalan para anbiya. Kemudian Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang petunjuk orang beriman kepada jalan para anbiya, dan seterusnya Allah Ta'ala menyatakan ayat 213, wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah Ta'ala ulang sekali lagi. Mana hidayah tadi daripada Allah Ta'ala, dia yang beri petunjuk. Mana jalan lurus tadi adalah jalan para anbiya, dan siapa-siapa bersama mereka. Jalan yang selain para anbiya tadilah itu orang-orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Firman Allah Ta'ala di awal surah, Allah Ta'ala nyatakan Quran ini apa? Hudan lil muttaqin, sehingga akhirnya berkenaan ciri-ciri kitab, juga perkhabaran berkenaan bahawa jalan mereka minta ditunjuk kepadanya adalah jalan yang terkandung kitab ini, dan ia hanyalah petunjuk bagi siapa yang bersifat dengan sifat berkenaan. Siapa bertakwa, Quran akan jadi hidayah pada dia. Siapa tak bertakwa, Quran itu akan datang dan tidak akan beri hidayah pada dia. Okey? Sebagai sifat golongan bertakwa. Kemudian dia menyebut golongan kafir, kemudian dia golongan yang munafik, dan mereka adalah golongan kalangan Yahudi. Itu perincian bagi siapa-siapa menyimpang di jalan yang lurus. Maksudnya kita lihat daripada ayat Baqarah awal kan kita ihdinas siratal mustaqim kan dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Baqarah kita lihat start daripada ayat pertama kata apa? Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Start hudal lil muttaqin dia Allah kata muttaqin siapa? Allah terang sampai ayat ke-5 ke-6. Kemudian ayat ke-7 ke-8 Allah terangkan berkenaan orang kafir. Kemudian daripada ayat ke-9 sampai ke-20 Allah terangkan berkenaan orang munafik. So maksudnya dalam munafik tadi termasuk dekat itu orang maghdubi alaihim dan juga dhalin. Termasuk di situ. So secara tak langsung dalam surah Al-Fatihah sebut pendek, dalam surah Al-Baqarah terang panjang siapa mereka, apa perangai mereka. Maghdubi alaihim tak tahu macam mana. Dia tak terangkan. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin yukhadi'un Allah kan, and so on. Maksudnya Allah Ta'ala murka dengan orang-orang macam ni. So dia itu yang kita terangkan. Faham Baik. Kita berhenti kat sini insya-Allah. Nanti kita akan bincang kemudian. Ada soalan? Macam mana orang tu dia Muslim lah, tapi dia tak ada cakap dia murtad apa, tapi kalau dia tulis dalam blog ke apa macam menghina Islam. Tak, dia sini. Kalau dia kata orang tu tulis atau cakap atau apa, pertama sekali dalam Islam kena tanya dia kenapa dia cakap. Pasal dalam Islam kita tak hukum orang tu terkeluar daripada Islam, atau kita kata dia ni kafir, atau kita kata dia ni munafik, atau kita kata dia ni seorang yang apa sahaja pertuduhan yang dia buat. Pasal iman dalam hati tak tahu. So kita tanya kenapa dia buat. It's not actually for us to just buat keputusan. Pasal kadang-kadang ada orang tu dia membesar, dia kan dia westernization berlaku pada keluarga dia sebagainya. Bapak dia bagi masuk rumah, hai kan, dia tak ada assalamualaikum. Mana orang macam ni kita kata dia silap, dia salah, kita boleh betulkan lagi, boleh diajarkan lagi. Kita boleh kata terus macam dia ni lah adalah orang yang melanggar perintah Allah Ta'ala. Tengok masuk rumah dia kata hai je. Mungkin bapak tak pernah ajar pun bagi salam tu wajib. Makan dengan tangan kanan, makan baca bismillah, tak pernah ada keluarga dia ajarkan. Semua Macam dia kata agama Islam ni agama untuk orang Arab. soalan bila tanya kenapa dia cakap itu,
Dia punya mindset. Akak tak boleh kata sepatut dia fikir macam akak fikir. Akak kena tahu dia ni lahir keluarga mana. Kalau bapak dia jadi macam tu, you, my son, you don't have to follow any religion. Any religion you want, I give you your total freedom. Kalau bapak dia cakap macam tu dari kecil, kita cakap apa? Akak kena faham bahawa dia membesar environment mana kena tengok. Sebab kenapa dalam Islam kita tidak menghukum orang berkenaan, melainkan setelah panggil dia, tanya dia, bual dengan dia sebagainya, tengok dia cakap apa. Saya pernah jumpa ada orang yang tak semayang. Bukannya muda, bukan budak. Kalau budak datang-datang saya tuku kepala dia. Dia orang tua, umur 50 lebih, 60 lebih. Accountant dalam, tak sebut nama lah. Okay. Tapi memang actually orang pandai lah. Datang jumpa saya macam ni, kat tahu. Macam ni, dia kata apa? Your school of thought is not my school of thought, dia kata. Okay, start lah, for starters. Lepas tu lama-lama, dia kata apa? Tengah-tengah perbualan tu, dia kata apa? Dia kata, I think, dia kata, actually, solat is not actually what you are doing now. Dia kata, solat, right now, the Muslim are doing, dia kata, it's like a pagan ritual. Concerning with the sun. Kan dia kata ikut matahari dan sebagainya. Ini pagan ritual, dia kata. Saya pandang muka dia, dia kata, abang cakap apa? Dia kata macam tu lah. Dia kata solat tu, pasal dia maksud solat apa dalam Quran? Aqimus solat. Dia kata, I think it's actually mean dirikanlah kebenaran. Tu saya katakan dia, abang ni solat dalam bahasa Arab, maksud kebenaran. Abang buka kamus mana, saya kata? Kamus Arab ke, Arab Inggeris ke, Inggeris Arab ke, Inggeris. Saya tanya dia, dia diam. Saya kata, buka saya nak tengok mana-mana kamus yang kata macam tu. Pasal pertama sekali dalam Quran, saya kata terangan dia, dalam Quran solat itu maksud dia paling besar lah utama, doa keampunan, ataupun lain tu barulah ibadat yang kita buat. Ibadat yang kita buat kan, pasal dalam Quran Karim kadang-kadang solat itu meaning apa? Doa atau istighfar. Contoh dalam surah At-Taubah 103, Allah kata, khudh min amwalihim sadaqatan, hai Muhammad, ambil dari harta mereka sedekah yang tutahhiruhum, kau bersihkan mereka dengan sedekah tadi, wa tuzakkihim, kau sucikan mereka dengan sedekah tadi, kemudian wa salli alaihim, doakanlah ke atas mereka, inna solataka solat, ini doa engkau untuk mereka seakan lahu ketenangan bagi mereka. Maksud solat saya terangkan ni. Betul, solat lain adalah solat yang kita buat. Saya kata, abang buka kamus mana? Saya reason dengan dia sampai last sekali dari pukul 9 malam sampai 2:30 pagi sembang dengan dia. Dah dah orang tua kan, budak-budak lama dah kena kan. Tapi in the end, saya tanya kawan saya lepas seminggu ke, dalam 3 hari lepas tu saya telefon kawan saya, alhamdulillah solat dah. Mana asal tak solat kak? Pasal dia faham macam tu. Salah sebab apa? Tak ada orang nak boleh terang kepada dia. Jumpa kawan jahil juga, datang yang saya taklim, tapi orang suruh nota tak nak nota. Contoh kan. Tapi tak boleh reasoning, tak boleh reason dengan dia. Sebab ada baca ni Syamuddin Ra'i. Tak boleh. Jangan bincang tu. Kadang-kadang kena tengok masalah pertama, dia punya pemikiran macam mana. Kena panggil dahulu, dialog. Bukan main cakap kita terjah orang, tak boleh. Dengar sini. Sebab yang ni ustaz yang itu Ustaz tu pernah sembang dengan dia? apa ni yang Soalan, ustaz tu pernah sembang dengan dia? Tak ada, tak boleh lah. Dia tajuk sekarang, ustaz pernah sembang dengan dia tak? Untuk kita kata orang tu munafik, kafir dan sebagainya, soalan tanya, pernah sembang? Tak pernah sembang. Tak pernah sembang, jangan hukum. sebab Dr. Fadlan cakap macam yang ustaz cakap ni, tapi yang Ya, saya kira lah. Tak salah kiranya. Dengar sini. Bila kita nak hukum orang, kita kena sembang dengan dia. Saya ikut saya, waktu perbualan saya dengan abang tu, salah seorang kawan tu, dia tulis dalam handphone, dia tunjuk apa tau? Ustaz tengah sembang dengan setan. Salah seorang tu datang. Saya baca, saya gelak. Saya dia kata macam tu, saya gelak lah. Tapi maksud dia, tajuk tu berlaku. Maksud dia lepas, tapi in the end, alhamdulillah dia solat. Tapi cerita dia ketika bual tu, akak tahu tak? Saya kena bagi reasoning dengan dia macam-macam benda. Dia kata, kita Quran ni boleh terjemah. Dia baca English translation. Kan? Last sekali saya kata dengan dia, abang, kalau anda kata macam lah, kalau anda kata interpretation kan, kita ada apa perjanjian perumahan dengan kawan kita. Kawan kita punya perjanjian ni ditulis seorang lawyer. Saya bagi pada abang boleh tak interpret suka hati? Dia kata tak boleh. Saya kata kenapa? Sebab saya bukan ahli dia dan itu bukan saya tulis. Lepas tu saya kata dengan dia, sejak bila abang jadi ahli Quran? Bahasa Arab abang tak tahu, saya kata. Itu dia tersedak, diam. Jadi last sekali, itulah. Solat juga. Baik, dengar pengumuman. Kuliah bulanan Ustaz Hashimi Cik Pak, Sabtu. Ni, kejap lagi sebelah ni huraian berkenaan Istamtik bihayatika, enjoy your life. Kedua, kuliah bulanan Ustaz Rasudahri, 3 landasan utama, usul Salasah, Ahad besok, 19 Mei, 3 petang. Jadi siapa yang tak nak tengok cerita Tamil, datang. Datang, okey. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.